Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang penuntun yang dihormati sekalian, berjumpa lagi kita dalam ruangan ini, iaitu dialog, dan ini adalah dialog dakwah kali yang ke-7 pada 27 Julai 2021. Tajuk forum kita dalam dialog ini ialah keperluan kepada inovasi dalam melaksanakan dakwah. Saya rasa tajuk ini bagus, dan kita harap para penonton semua dapat mengikutinya dengan sepenuh hati dan baik. Kita pun ada ahli-ahli panel yang terpilih, iaitu pertama sekali Dr. Muhammad Kamil Haji Abdul Majid. Beliau ini pernah menjadi timbalan pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dalam tempoh yang agak lama. Dan yang kita nak sebut juga di sini ialah beliau adalah pengasas kepada Yayasan Usuluddin Malaysia yang mula bergerak sebagai suatu badan NGO yang agak aktif. Yang kedua, Cikgu Amidi. Mungkin ayah dia letak nama Amidi, jadi saya sebut Amidi lah. Sebab mungkin maksud ayah dia, Datuk Manan tu, dia kata anak saya ini nak letak sebagai seorang ahli usulul fiqh, Al-Amidi. Jadi Cikgu Amidi Datuk Abdul Manan, seorang ahli jawatan kuasa pusat Wadah Pencerdasan Umat Malaysia. Wadah iaitu suatu badan NGO dakwah yang cukup terkenal. Kemudian kita ada Profesor Dr. Ridwan T. Abdullah, seorang yang sangat terkenal. Saya berjalan dengan dia di dalam pasar basah di Sarawak. Oh, salam, bagi assalamualaikum. Ingat ke dia bagi salam kat saya sebab saya Sarawak tu 3-4 kali setahun pergi. Rupa-rupa dia tak salam dengan saya, salamnya Prof. Ridwan. Itulah popularnya dia, seorang yang dikenali sama ada orang Islam atau Dayak di Sarawak tu, apalagi Semenanjung. Kemudian satu kawan kita lagi, seorang ahli bisnes, ahli korporat. Datuk Prof. Ridwan tadi ialah Profesor Pusat Pengajian Trust Universiti Sultan Zainal Abidin, Uniza. Allah, Uniza ni masyhur lah. Cuma ada pergolakan sikit sekarang ni, itu masalah mereka itulah. Dan kita ada Datuk Dr. Shakir Hussein, seorang ahli korporat yang berkedudukan tinggi. Beliau ini yang dalam ini kita nak sebut Bendahari Malaysian Relief Agency, jadi MRA. Ini Malaysia Relief ni, ini kumpulan grup orang kaya-kaya yang memberi banyak bantuan kepada orang-orang yang terkena bahaya bencana alam dan sebagainya, ataupun penjatan perang dan sebagainya. Dan saya Mahmud Zudi sebagai moderator kepada forum ini. Bersama kita ialah Dr. Basri Hussein, iaitu penerbit forum ini yang sentiasa setia dengan kita. Jadi saya macam biasa, saya tidak akan banyak berceloteh sebelum saya berbincang dengan ahli panel, kerana yang pentingnya ialah pandangan panel. Pandangan moderator tidak penting lagi pada hari ini. Jadi saya nak pergi kepada Dr. Kamil. Saya nak tanya sikit je. Maksud dakwah dalam konsepnya yang luas, bukan konsep yang kita ada sekarang lah sebagai satu retorik. Dalam konsepnya yang luas sebagai media bagi Islam yang syumul dan komprehensif. Jadi Dr. Kamil perlu memberi satu definisi yang jelas supaya kita jadikan sebagai kita punya landasan perbincangan pada hari ini. Silakan Dr. Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah saya gembira hari ni Semua 3-4 orang ahli panel ni kawan-kawan rapat saya semua. Oh, begitu. Semua rapat belakang ni. Terima kasihlah kerana sanggup datang. Dakwah bagi saya nak ambil tarikh Malik bin Nabi. Dakwah itu zaman sekarang lah. Kita nak bangunkan semula tamadun Islam. Jadi dalam membina semula tamadun ni, dalam semua aspek, saya nak sebut tentang tajuk disebut pentingnya kita kepada inovasi ni. Saya rasa yang paling penting sekali. Sebab semua penting tapi yang paling penting sekali ialah pengurusan dakwah. Sebab dakwah ni kita beri masuk ajak benda yang baik dan mencegah benda yang mungkar. Jadi secara makronya dan secara mikro dan negara juga, kita nak bawa 5 contoh. Luar negara dulu, kita kata bagaimana kita nak menghadapi ancaman ataupun perkara-perkara mungkar. Perkara mungkar paling besar sekali yang terpaksa dihadapi oleh orang Islam sekarang ialah sistem riba. Sistem riba ni kita semua tahu ditajuk oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi ni dia hanya dah 2% daripada penduduk Amerika. Tapi dia menguasai bukan sahaja ekonomi Amerika tapi juga ekonomi dunia. Jadi kita pun yang terlibat dengan sistem keuangan, ekonomi di dunia Islam sekarang ni, mau tak mahu, kalau tak terlibat dengan riba pun, saya rasa terpercik dengan percikan riba. Dan sesuai lah dengan kata-kata hadis Rasulullah yang bermaksud di akhir zaman, semua orang akan terpercik dengan riba. Jadi bagaimana inovasi kita untuk mengelak daripada riba? Kejayaan Malaysia ialah apabila Profesor Engku Aziz melalui satu kertas kerjanya telah mengadakan tabung haji. Dan juga seorang profesor di Amerika di mana dia kata tabung haji lah satu-satunya alternatif kepada sistem riba banking. Dan kalau semua orang berpegang kepada cara tabung haji tu, sebab dia menyimpan tak mahu ambil. Dia menyimpan, akhirnya dikatakan mati bank itu. Kalau dikembangkan. Tetapi kita juga tahu bahawa tabung haji juga menghadapi banyak masalah juga. Jadi kena sentiasa berkembang lah dan sentiasa inovasi lah dalam pengurusan dia, pengurusan pegawai-pegawai dia supaya kita berjaya. Yang kedua yang mencabar orang Islam ialah saya nak sebut pornografi. Pornografi ni juga ditajuk oleh Yahudi. Orang nak buat pornografi ni dia kena melalui Yahudi juga. Yang Yahudi telah menguasai pornografi dunia. Yang peliknya, mengikut kajian, negara-negara yang kuat pornografi ni adalah negara Islam. Seperti Pakistan, seperti Afghanistan, walaupun tengah berperang pun, pornografi kuat. Kita di Malaysia, kita kata budak-budak muda lah. Tapi sebenarnya orang tua peramai yang terlibat dengan benda-benda ni. Jadi bagaimana kita kena berfikir nak mengubah orang daripada sekarang ni, dia jadi gian. Atas setengah orang tu kita sebut, macam suka tengok pornografi lah. Dia jadi tak boleh tak tengok. Kita tak boleh tak baca surat khabar. Ada orang tak boleh tak baca Quran. Ada orang tak boleh tak tengok pornografi. Ini satu contoh lagi. Ini ketagih lah istilah kita kata. Ketagihan pornografi di kalangan umat Islam sendiri. Dan yang menakutkan kita juga, dikatakan toke-toke pornografi ini terdiri daripada anak-anak raja negeri Arab yang mendapat keuntungan yang besar daripada ni. Saya tak sebut negeri lah, takut sensitif. Tapi di sebuah negara Arab tu, anak raja sendiri terlibat dengan
perniagaan bisnes pornografi. Dan akhir sekali kita lihat ada berita-berita juga dikawal oleh syarikat-syarikat besar Amerika. Dan berita-berita ni selagi Amerika kuasai, maka kita tak dapat memberikan berita yang betul lah. Saya ingat akhir-akhir dulu ketika Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri terakhir, dia ada bercakap dengan Pakistan dan Turki untuk membuat syarikat berita Islam, untuk melawan Islamfobia. Ini contoh yang saya nak sebut sebagai bagaimana kita nak menolak benda yang muka perlu kepada inovasi dalam 3 bab yang bersifat universal dan antarabangsa. Yang bersifat mikro Malaysia ni, amat makruhnya, saya semalam kita dengar berita di Malaysia ni masa mula-mula merdeka tu, orang Islam, orang Melayu tak cukup doktor. Tapi sekarang ni kita dengar akhir-akhir ni pula lambakan doktor dan juga jururawat. Sehingga ramai yang dulu kedoktoran, anak-anak Melayu dah belajar penat, belajar letih, belajar besar. Balik tak ada kerja. Dan yang kerja pun, masa pandemik ni, diberi kontrak. Dan semalam kita tengok mereka menunjuk perasaan secara aman lah. Mana tak puas hati. Gaji dah kecil, kerja penat, belajar pun penat. Dan mereka pun tidak diberi gaji yang tetap, hanya sebagai kontrak saja. Sama juga dalam bidang perguruan. Perguruan saya ingat satu masa tak cukup guru. Saya ingat kita universiti daripada 4 tahun, zaman Datuk Najib jadi Menteri Pelajaran tu, cepat-cepat buat 3 tahun supaya nak ambil guru. Tapi sekarang ni ramai budak-budak yang lulus diploma perguruan dan lulus fakulti pendidikan tak boleh menjadi guru. Dia kena tunggu setahun, 2 tahun baru dapat posting. Jadi ini semua memerlukan kepada dakwah secara yang universal ni, termasuk kita lah boleh membantu kerajaan. Bagaimana kita nak inovasi supaya 4-5 perkara yang sebut ni sebagai asas, sebagai contoh sajalah, benda lain pun banyak lagi. Tapi sebagai contoh ni bagaimana kita nak supaya orang tolak riba, supaya orang tolak pornografi, supaya orang menerima berita-berita yang benar, supaya orang boleh membantu guru-guru, doktor-doktor dan anak-anak kita sekali, terutama di Malaysia ni, lepas pandemik ni kita tahu semua, 1,500,000 orang sudah tak ada pekerjaan. Dan ini memerlukan kepada inovasi. Sebab nak tunggu bila habis pandemik ni, tak tahu sampai bila. Jadi kena move, kena berjalan, kena bergerak, tak boleh tidur, tak boleh menunggu. Macam Datuk Syakir tu, pekerja dia ada lebih beratus-ratus orang. Saya bercerita Datuk. Okey. Terima kasih. Itulah huraian tentang konsep dakwah yang sebenarnya. Itu saya tak akan ulas lah. Nak pergi kepada Cikgu Amidi. Cikgu Amidi, itu yang dikatakan oleh Dr. Kamel sebagai satu konsep yang syumul, sebagai suatu usaha ke arah mengembalikan tamadun Islam dan sebagainya. Jadi secara realitinya, adakah dakwah sekarang ini itu sifatnya ataupun sudah menjadi satu retorik ritual yang terhasil daripada sastra warisan semata-mata. Itu yang saya cuba congkak sikitlah. Macam mana, Cikgu? Okey, baik, terima kasih Datuk Profesor Mahmud Zuhudi. Ya. Dr. Muhammad Kamel, Prof. Dr. Ridwan T. Abdullah, Dr. Syakir, seterusnya Dr. Basri. Alhamdulillah dapat kita bersama pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya sebenarnya merasa amat bahagia sekali dapat bersama dengan teman-teman abahnya untuk kita berbincang. Dan mudah-mudahan perbincangan ini akan mendatangkan manfaat kepada kita semua. Baik, berbalik kepada persoalan yang disebut oleh Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhudi tadi berkaitan dengan penyempitan dakwah ini.
mungkin pada satu ketika dulu apabila kita menilai balik sejarah negara, kalau kita lihat balik memang terdapat usaha-usaha untuk melakukan sekularisasi. Sekularisasi dari sudut pemikiran orang-orang Melayu ini khususnya. Jadi kita lihat berkembangnya sekolah-sekolah Inggeris khususnya, yang mana mereka memang menaja sungguh berkaitan dengan sekular, memisahkan antara kehidupan ataupun urusan dunia dengan urusan agama. Jadi di sinilah sebenarnya punca kalau kita nak melihat bahawa berlakunya penyempitan itu. Penyempitan itu. Tapi alhamdulillah saya kira usaha yang dilakukan oleh generasi, khususnya generasi Dr. Mahmud dan juga Dr. Kamil di sini dalam memecahkan sekular itu akhirnya membuka ruang dakwah menjadi begitu luas. Menjadi begitu luas. Kalau kita lihat dulu pada peringkat awal pemecahan itu, sudah tentu saya ingat kedua-dua ayahanda saya di sini masih lagi ingat istilah orang dakwah. Betul tak? Istilah orang dakwah. Orang cuma untuk menyempitkan tafsiran dakwah itu sendiri. Bila disebut orang dakwah ni, dia punya pakaian dia. Betul tak? Pakaian dulu mungkin pakai baju Melayu, kemudian dia seluar slang. Ataupun kalau dulu ni, kalau sebut dulu nak pakai seluar pun tak boleh tak untuk guru di Kelantan tu. Kena pakai kat, kan? Tapi perkara itu dia mula berubah. Akhirnya itu memecah ke dalam masyarakat. Dan apabila desekularisasi ini mula orang tu mempengaruhi masyarakat, maka secara automatiknya dakwah itu berkembang dengan begitu pesat. Tadi Dr. Kamil menyebut tentang tabung haji. Okey. Dalam masa yang sama sebenarnya ada perkara-perkara lain yang berlaku yang dia seiring berlaku evolusi dari sudut dakwah ini, sama ada dakwah bil lisan ataupun dakwah bil hal. Kedua-dua ini berlaku evolusi sampai sekarang. Kalau dulu mungkin dakwah bil lisan ini lah kita berceramah lah. Kita berceramah. Yang terkini, trend terkini adalah influencer. Kan? Influencer sekarang ni. Dia berkembang daripada ceramah pergi pada forum. Kalau forum, dia punya otai kat sini Prof Ridwan lah. Itu saya rasa satu Melaya tak boleh lupa lah. Dia punya aura tu kan. Ke forum perdana tu. Itu masa tu menjadi trend. Mana-mana pun forum perdana. Okey, lepas tu dia berkembang lagi. Dia terus berkembang apabila dakwah bil lisan ini misalnya dikembangkan dalam bentuk nasyid. Dalam bentuk nasyid. Disampaikan dalam bentuk itu. Berlaku lagi evolusi, perkembangan di situ. Dan seterusnya dia terus berkembang dengan, kalau katakan dengan sosial media yang ada sekarang. Dan kalau kita lihat, yang saya kira yang satu perkara yang sama ada kita boleh tengok antara pro dan cons-nya adalah di sudut reality TV, program reality TV, kan? Pencetus ummah, dai muda, imam muda dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa keperluan ataupun kehendak masyarakat. Sebab kalau kita tahu bahawa biasanya program-program TV macam ni dibuat apabila ada permintaan. Di mana permintaan itu ada, permintaan itu ada, tetapi perkara itu perlu dikembangbaikkan. Jadi seterusnya itu kalau kita berbicara dari sudut dakwah bil lisan sahaja. Kalau kita tengok pula dakwah bil hal pun juga berkembang dengan begitu pesat sekali. Kalau dulu kalau kita sebut tentang dakwah bil hal, kita mungkin terbayang hanya untuk gotong royong. Mungkin hanya untuk membuat rumah anak-anak yatim. Ini memang Dr. Syakir faham sangatlah ni. Dia ada rumah anak yatim dia. Lepas tu kita tengok pula dia berkembang lagi menjadi misi-misi kemanusiaan. Saya ingat antara breakthrough yang besar yang dalam sejarah dakwah moden di Malaysia ni adalah misi Afghanistan. Selain daripada misi Palestin, kemudian kita tengok pula tentang Bosnia,
kan, Bosnia. Dan benda tu dia terus berkembang, dan saya yakin bahawa MRA ada program dia yang tersendiri di Yaman. Ini adalah misi-misi, kalau kita lihat balik, ini perkembangan dakwah bilhal yang berada dalam negara kita. Begitu juga sekarang kita sudah mula mengeksport, mengeksport pendakwah-pendakwah. Maksud pendakwah-pendakwah, contohnya ada teman-teman saya menerusi sebuah pertubuhan yang setiap bulan puasa kita menghantar imam ke Pulau Christmas contohnya. Kan, untuk kita membina masyarakat di sana berkaitan dengan baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi saya ingat ini adalah satu perkatakan tu, dia bermula dengan gerak gempur kita memecah tembok sekularisasi yang cuba dibina oleh penjajah. Dan pada saya lah, masyarakat di Malaysia ini mula berubah apabila kita bermula dengan sistem pendidikan kita yang akhirnya menghasilkan dai dalam pelbagai bentuk, dalam lapangan perubatan yang disebut tadi oleh Dr. Kamil tadi, dalam ekonomi, ya, mungkin sikit lagi mungkin ada dai dalam sukan mungkin, ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Amini. Jadi Prof Ridwan, ini saya nak bangkitkan soal yang dibangkitkan awal tadi oleh Dr. Kamil tentang Islam itu adalah suatu tamadun. Malah tamadun Islam itu suatu tamadun yang antara yang paling kuat, paling kukuh, paling luas sebarannya dan paling cepat penyebarannya. Tetapi sekarang ni kalau kita tengok dalam, saya tengok terutama sekali dalam banyak YouTube, dia kata the loss of civilization. Maknanya tamadun yang hilang. Sudah jadi sejarah dan sebagainya. Jadi kalau nak balik pada pemikiran Malik bin Nabi yang dikemukakan oleh Dr. Kamil tadi, dakwah sekarang ini sepatutnya ialah usaha menarik masyarakat Islam dan malah bukan Islam juga untuk menghidupkan kembali tamadun Islam itu. Bukan lagi suatu retorik yang duduk bergelombang dalam satu ruang yang sempit sebagainya. Jadi tak boleh saya nak dorong Prof Ridwan ni. Cuba ceritakan macam mana dakwah sebagai satu asas untuk membina semula tamadun Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Tuan moderator, Tok Mod, seterusnya sahabat-sahabat ahli panel sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya rafakkan rasa syukur kerana dapat bersama-sama dalam wacana MDN pada petang ini. Boleh dengar dengan jelas Sangat jelas. Baik, alhamdulillah. Dapat suara asli dia. Tadi saya tak pasti kenapa saya tak boleh dengar, dia terputus-putus dan sebagainya. Akhirnya saya kena buang headset, nampaknya keadaan jadi lebih baik. Gini Tok Mod, bila kita bercakap soal zaman kegemilangan Islam, tamadun Islam yang lalu, saya rasa kita sekarang ni kena mencipta kegemilangan untuk masa akan datang. Kita tidak boleh sangat berbangga dengan kegemilangan masa lalu yang telah ditinggalkan, dan kita selepas zaman kegemilangan itu kita gagal untuk mencipta kegemilangan itu. Hatta dalam menggunakan aplikasi hari ini, kalau kita tengok dalam tajuk kita hari ini, keperluan kepada inovasi dalam melaksanakan dakwah. Kalau kita tengok hari ini, teknologi berkembang begitu cepat dengan alat-alat yang begitu canggih. Ya, semua ini telah dicipta oleh orang Barat, Datuk Tok Mod. Ya, semua dicipta oleh orang Barat. Kita sepatutnya menggunakan sebaik-baiknya. Barat telah cipta benda ini, mereka telah habiskan masa mencipta begitu lama, nak buat R&D dan sebagainya. Akhirnya terciptalah inovasi demi inovasi teknologi untuk kita guna. Ya, persoalannya hari ini yang saya nak bangkitkan, kenapa dan mengapa?
umat Islam tidak dapat menggunakan teknologi ini dalam inovasi mereka terhadap dakwah ini, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dakwah ini. Ada teknologi ini tidak digunakan dengan baik, ada teknologi ini tidak digunakan dengan sepenuhnya. Dan kita kena ingat, Tok Mot, saya kena bawa perkara ini. Hari ini kita bukan saja berhadapan dengan masalah umat Islam ini. Ya, hari ini kita berhadapan dengan satu wabak. Ya, dalam keadaan hari ini kita teknologi bukan dalam keadaan dulu macam dulu kita masih lagi boleh berdakwah face to face. Kita boleh berdakwah daripada pondok, masjid dan sebagainya. Hari ini kita terpaksa hidup dengan virus. Hari ini kita terpaksa hidup dalam keadaan wabak ini, suka ataupun tidak. Saya nak sebutkan ini, suka ataupun tidak, umat Islam mesti menguasai teknologi dan pada masa yang sama melakukan inovasi-inovasi dalam dakwah ini supaya mesej dapat disampaikan kepada umat manusia ini. Itu yang pertama yang saya rasa kita perlu ambil kira dalam persoalan ini. Ya. Sama juga bila Prof. Dr. Kamil sebutkan tadi, soal seperti tabung haji, soal seperti doktor kontrak dan sebagainya. Isunya bagaimana umat Islam menggunakan maklumat, mendapatkan maklumat ini dengan betul untuk disampaikan kepada masyarakat. Ya, kadang-kadang maklumat yang kita dapat itu tidak ditapis dengan baik. Akhirnya maklumat itu pergi adalah merupakan maklumat yang tidak kena ataupun maklumat yang salah sehingga menjadi fitnah. Saya melihat Tok Mo dalam soal ini saya fikir keperluan kepada inovasi ini telah dibincangkan dengan begitu lama dah. Saya fikir hari ini yang perlu kita kuasai, apakah bentuk-bentuk inovasi yang perlu kita ada, bentuk-bentuk dia supaya mesej kita dapat sampai kepada terutamanya anak-anak muda pada hari ini. Ya, dulu memang dengan sekarang ini memang jauh bezanya. Kalau dulu Tok Guru buka kitab, kita duduk dengar. Tapi hari ini orang tak mau pendekatan sedemikian rupa lah. Macam forum perdana juga lah yang macam cikgu sebutkan tadi kan. Orang dulu sekarang ni dia tak boleh dah nak duduk sejam. Ya, nak duduk sejam dengar kita berceramah, dia letih dah. Ya, hari ini orang main 2-3 minit je mesej yang dipotong-potong sikit-sikit ni, yang itu lebih menarik perhatian dia, yang itu lebih masuk ke dalam diri dia. Sebab itu pada saya, ya, bentuk-bentuk inovasi ini perlu di umat Islam kuasai supaya dakwah ini dapat disampaikan kepada sasaran ini sepenuhnya, dan ia pada masa yang sama ia dapat dimanfaatkan. Hari ini Datuk kita bercakap tentang kalau kesukaan, ya, aplikasi sosial contohnya. Ya, orang suka kepada TikTok, ya, suka ataupun tidak, ataupun nak ataupun tidak, kita kena menguasai TikTok itu supaya mesej kita 2-3 minit. Tok Mot pun lepas ni kena guna TikTok dah. Itu generasi saya ni tak pandai nak cakap ringkas. Maksud saya tu cakap pendek-pendek, maknanya ada orang lain yang akan masukkan unsur-unsur lainnya seperti muziknya dan sebagainya, supaya 2-3 minit yang kita cakap itu dia benar-benar dia menusuk kalbu dia, Tok hari ini kan. Sebab orang nak duduk lama macam dulu ni dah tak boleh, Tok. Apatah lagi kita dalam keadaan kita bercakap tentang soal virus hari ini, kita terpaksa hidup dengan dia, kita terpaksa menggunakan online setiap masa, dan pada masa yang sama kita berada dalam IR 4.0 hari ini, di mana robot-robot akan menggantikan kerja-kerja kita ni. Jadi saya nak sebutkan di sini sebagai penghujungnya, saya nak sebutkan bahawa suka ataupun tidak, umat Islam mesti menguasai teknologi ini dan inovasi-inovasi yang perlu dipelajari pada semasa ke semasa supaya dakwah kita dapat sampai kepada sasarannya. Yusuf Al-Qaradawi pernah bercakap itu. Saya nak ringkaskan di sini bahawa orang Barat telah banyak menghabiskan masa mencipta. Ya, mencipta ini mengambil masa bertahun-tahun. Ya, sama juga kita nak sediakan macam vaksin ni, ambil masa untuk
untuk cipta kan. Hari ini kita hanya menggunakan saja. Maka kuasai ilmu penggunaan aplikasi sosial itu ya berasaskan kepada idea yang ada pada kita supaya berlakunya inovasi, supaya dakwah itu dapat sampai ke sasarannya, dan biarlah sasaran dakwah ataupun ilmu yang disampaikan itu benar, yang telah ditapis dan bukan boleh menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Itu saja Tok. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Sedap dengar tu. Dia punya cita-cita, dia punya harapan dan sebagainya. Comanya Datuk Syakir, Ya, saya dalam office saya di Akademi Islam dulu, saya tulis belakang saya tu antara cita-cita dan pencapaian. Ataupun antara cita-cita dan pencapaian sentiasa ada jurang. Kadang-kadang jurang tu luas, kadang-kadang jurang tu sempit, yang luas boleh disempitkan, yang sempit tak dapat disempitkan lagi dan sebagainya. Jadi dengan mengambil kira realiti dakwah di Malaysia sekarang, apakah jurang antara cita-cita yang terkandung dalam minda para pendakwah dan organisasi dan sebagainya itu telah dapat direalisasikan ataupun masih ada gap yang sangat luas? Itu yang kita nak bincang hari ini, dan nantilah yang Prof Ridwan suruh kita bincang banyak tentang inovasi ini. Lepas ni kita bincang terus 1 jam lebih. Sila tu. Baik. Terima kasih Prof Zudi, Prof Kamil, Prof Ridwan dan juga saudara Amidi. Saya melihat soalan ni satu soalan yang paling payah Prof. Sebab apa? Antara teori dan juga implementasi. Antara tatbiki. Dia adalah satu benda yang orang putih panggil walk the talk. Walk the talk ni satu benda yang kita selalu tertinggal belakang daripada dulu sampai sekarang. Kita boleh menguasai pentas-pentas, berceramah, bercerita sebagainya. Bila come to implementation, kita selalu tertinggal di belakang. We are last in the list. Umat Islam, we are last in the list. Jadi saya ambil satu contoh mudah lah untuk kita, kalau mungkin pencapaian ni ada banyak aspek. Cita-cita pun ada banyak aspek. Cita-cita utama dari sudut pendakwah ni daripada kita lahir sampai sekarang, kita nak supaya orang semua mendapat keselamatan dan juga keredaan dan keberkatan daripada Islam itu sendiri. Sebab sifatnya sebagai sejagat dan sifatnya sebagai rahmatan lil alamin. Tanpa mengira kulit, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira apa-apa saja. Sebab itu komposisi sahabat Nabi SAW tu ada datang pelbagai. Daripada Habsyah ada, daripada Parsi ada, daripada semua ada. Dan yang paling bagus, composition itu menguatkan perjuangan Nabi di Madinah. Sebab pertukaran teknologi, pertukaran pandangan, pertukaran budaya itu menguatkan mereka. Itu satu aspek. Tapi dari sudut kita di Malaysia, saya suka mengambil satu approach begini. Kita ada 61% orang Islam lebih kurang. Dan yang selain daripada bukan Islam tu, baki daripada itu tadi ada dalam 39%. Barangkali satu ukuran yang kita nak tengok ialah, kalau kita kata Islam ni sifatnya sejagat dan sifatnya itu sebagai rahmat, adakah peratus orang-orang yang bersetuju dan menganuti dan berakidah dengan kita ni berjaya kita dapat satu indikasi yang kita rasa memberangsangkan? Itu satu soalan. Saya tak ada statistik yang banyak. Cuma saya sempat melihat beberapa perkara. Contohnya di Selangor sebagai contoh, saya ambil untuk pencapaian. Kita ada lebih kurang dalam 5.4 million rakyat Selangor. Dan saya barangkali Islam 60% daripada itu. Secara umumnya begitu. Tak ada detail. Dan 2019, peratus yang masuk Islam ialah 1,922 orang. 2020, 1,429 orang. Dan daripada Januari, Mei sehingga Januari hingga Mei tahun 2021 ialah 562 orang. Jadi ini saya rasa kita perlu buat satu analisa. Adakah selama ini dakwah yang kita buat sesama kita dan sesama multi-etnik, multi-culture ni berjaya menyampai cita-cita ataupun berjaya kita sampaikan matlamat kita tu? Sebab cita-cita ni saya bimbang antara cita-cita dengan angan-angan ni Prof. Angan-angan ni orang boleh berangan aja dan dia syok dengan berangan itu.
Bagus nak bincang tu. Tapi cita-cita ni dia perlu didatangkan dengan satu benda yang bersifat teratur. Satu benda yang penuh sistematik. Satu benda yang boleh dikira, yang ada measurement, yang kena measure. Yang kena buat pre and post. Berjaya ke tidak? Dan yang itu perlu dibuat dalam bentuk berkala. Berkala itu bukan 5 tahun sekali, Prof. Kalau dalam perniagaan kita buat sekarang ni dengan isu pandemik ni, every 2 weeks kita review kita punya performance. Every 2 minggu. Sebab keadaan berubah begitu pantas. Abad 21 cukup berbeza dengan abad 19 dengan abad 20. Dan kita berada pada satu zaman sekarang ni yang... dulu. Kalau orang berniaga, dia punya strategi, katalah dia bentang tahunan ataupun separuh tahunan. Jadi sekarang ni kita punya strategi itu mingguan. Dia jadi lebih mingguan, Prof. Sebab apa? Tiap-tiap minggu tu berubah, pekerja ramai kena COVID. Dan itu menjejaskan produktiviti. Bukan saja COVID, itu kita cerita isu internal. Begitu juga polisi, begitu juga supply chain, begitu juga currency. Currency kewangan tu sendiri. Begitu juga secara antarabangsanya, Prof, daripada kilang di luar negara, pembekalan bahan mentah, kapal dan kapal terbang yang nak mengangkut, semuanya affected. Dari itu saya melihat, itu dari sudut ekonomi saja. Kita tak ambil dari sudut bagaimana sepatutnya dengan keadaan orang, anak-anak menjadi yatim piatu begitu saja. Mak bapak meninggal dunia, tiba-tiba 7 orang anak jadi yatim piatu. Pelajar-pelajar tak ada scholarship. Terpaksa belajar dengan keadaan online dan mereka tak ada facilities pun. Kita ada ramai orang kibar bendera putih ni. Isu dakwah sekarang ni dah bukan isu ittaqullah lagi dah. Isunya bagaimana da'i nak memenuhkan perut-perut manusia ni dengan sedikit makanan agar mereka boleh meneruskan kehidupan atas nama ketaatan pada Allah. Jadi kalau kita cerita, Prof, pada pandangan saya, segala benda-benda yang macam Prof dan sebut tadi, maknanya kita ceramah, kita apa semua, betul. Itu kita kena bagi. Saya sebutkan tu dengan sebagai vaksin ketuhanan sebagai contoh. Istilah-istilah akidah yang perlu ada untuk memantapkan kita. Tapi dakwah kita mestilah sifatnya boleh memberi manfaat secara tuntas pada masyarakat. Kita mungkin kata hari-hari kita kata ittaqullah, mana ada duit turun. Tapi kita nak buktikan bahawa ayat Quran yang mengatakan kalau sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, kamu akan dibuka pintu-pintu rezeki. Tapi sekarang kita ada masalah nak proofkan benda tu, Prof. Sebab kalau kita berceramah di masjid, kalau sekiranya masjid tak bagi imbuhan ceramah malam tu, setengah penceramah tak semualah. Barangkali tak mau datang dah masjid itu sebab imbuhannya kecil barangkali. Jadi kalau ini ada benda-benda yang saya lihat, bila kita cerita-cerita, apa yang kita dah rancangkan dulu, apa yang kita letakkan dalam barangkali master plan kita, kita perlu review semula dengan keadaan tahun 2021 dengan suasana dan landscape yang berubah, betul-betul berubah, Prof. Saya ingat kalau 50 tahun 100 tahun orang hidup, kita tak melalui pandemik yang sebegini teruk. Syarikat-syarikat semua ditutup, orang-orang diberhentikan kerja. Dan saya melihat bahawa sekarang ni kemiskinan ini yang Nabi sebut boleh membawa kepada kekufuran ni benar kalau kita tidak ambil perhatian dengan secara serius. Maka kita da'i ni perlu memikirkan bagaimana kita boleh walk the talk, melaksanakan kerja-kerja dakwah yang memberi impact untuk meneruskan masalah masyarakat tadi berdasarkan maqasid syariah. Saya ambil contoh mudah, Prof. Saya ada banyak nak cerita sikit ni. Kita ambil contoh mudah lah. Umat Islam di dunia, kita barangkali sifat kita majoriti, bilangannya. Dan negara Islam pun lebih banyak. Tapi buat masa sekarang, tidak ada satu pun negara Islam yang keluarkan vaksin untuk pandemik ni. Kita ada, barangkali penciptanya adalah seorang dua itu dikatakan begitu, kita pun tak boleh nak validate maklumat. Satu contoh, di Malaysia, untuk test kit COVID, sekarang ni semua orang kena buat testing, Prof, kan? Sama ada swab ataupun pakai saliva. Bila saya cek dengan Kementerian Kesihatan, ada tak syarikat-syarikat Islam yang mengeluarkan ataupun membawa produk ini untuk mendapat approval?
Sebab sekarang ni isunya Prof, setiap orang pergi swab test kosnya minimum RM98. Itu murah tu. Itu murah. Ada setengah tu RM150. Ya. Dengan keadaan orang makin lama makin tertekan dengan pandemik, dan sekarang ni The Guardian dah start jual harga saliva test dengan harga RM39.90. Soalan selalu saya fikir dalam kepala kita, di mana orang-orang Islam untuk datang provide satu benda yang mudah ini dengan kadar yang affordable by many. Semua orang mampu beli. Itu kita ambil masalah kecil je. Dan bila saya cek dalam senarai KKM pun, syarikat-syarikat Islam ke Melayu ke apa, yang bawa barang ni so that dia boleh tawarkan dengan kadar yang murah pun tak ada. Jadi saya fikir kalau kita nak cerita banyak pun saya pun rasa malu Prof pada diri saya sendiri. Sebab saya ingat banyak isu-isu fardu kifayah yang kita tak tunaikan. Yang kita kurang mengambil berat benda-benda begitu. Dan kita sekarang ni itulah saya sebutkan barangkali benda-benda yang kita boleh lihat pencapaian. Contoh kalau saya boleh bawa sedikit macam dakwah bilhal, bagaimana apa yang MRA buat segerakan ialah pada tahun 2020 alhamdulillah dengan sokongan semua kita berjaya kutip sebanyak 12 juta ringgit. Dan 5 juta tu dalam bentuk in kind. Dan maksudnya ada ubat, ada makanan, ada yang kita masak sebagainya. 7 juta tu cash yang kita distributekan pada orang. Pada tahun 2021 dalam masa 6 bulan ni ada 7 juta ringgit. 3 juta dalam bentuk in kind, 4 juta dalam bentuk cash. Jadi saya sebutkan, saya kata dakwah bilhal ni kita perlu gerakkan sebaik mungkin yang boleh. Dan cukuplah kalau sekiranya kita bagikan dia makanan dan kita doakan untuk mereka pun itu pun dah cukup baik dah. Kita tak perlu kata apa-apa dah. Sebab dengan sendirinya dia sendiri akan mengucapkan syukur pada Allah. Kalau dulu dia barangkali susah nak mengucapkan syukur, kali ini dia dapat makanan, dia dah ucapkan syukur pada Allah dah. Dan saya sempat tengok juga apa pencapaian kita daripada apa yang berlaku. Saya sempat tengok zakat. Sebagai contoh zakat Selangor Prof. Ini sebagai perbincangan kita petang ni. Tahun 2019, kutipan zakat Selangor 855 juta. Lebih kurang. Tahun 2020, kutipan zakat naik 867.2 juta. Naik 12 juta lebih kurang. Baik. Agihan zakat pula, tahun 2019, daripada 855 tadi, dia agihkan 868. Saya tak bagi detail number dia, tapi lebih kurang begitu. Dan tahun 2020, agihan naik kepada 913 juta. Naik sebanyak 45 juta. Kutipan naik 12 juta, tapi yang memohon, yang meminta naik sebanyak 45 juta. Jadi ini merupakan satu indikasi ni Prof. Tangan di bawah lebih ramai daripada tangan di atas sekarang ni. Jadi saya ingat pendakwah mesti memikirkan bagaimana untuk menjadi liadul ulia ni. Ini satu benda yang saya rasa cukup kritikal sebab kalau tidak kita bercakap macam mana pun kalau anak dia lapar, susu tak boleh beli, gaji tak ada, rumah tak boleh bayar, kena duduk bawah jambatan, kereta tak boleh bayar. Jadi macam mana kita nak membuktikan bahawa sama ada ekonomi Islam ke, undang-undang Islam ke, politik Islam ke, apa saja yang kita kaitkan dengan nama Islam. Dia tidak menjadi rahmat. Dan saya rasa banyak benda-benda lain yang kita kena tekankan lebih-lebih lagi sebab fundamentals kita dalam memahami agama ni ada pelbagai bentuk. Ada orang dia kata kami sabar dia sebab Nabi suruh sabar. Pada masa yang sama dia tidak ikhtiar. Sebab dia tak tahu yang sabar tu sebenarnya perbuatan hati, ikhtiar tu perbuatan fizikal. Dua-dua ni mesti berjalan seiring, barulah dia boleh meningkatkan dan ini pendakwah kena bawa dalam konsep yang betul dan baru. Bagi mereka motivasi semula. Bagaimana nak balancekan antara unsur tasawuf sabar yang di dalam hati dan meletakkan kompetensi dia supaya dia mampu mengubah cara hidup dia, Prof. Itu satu halangan yang saya rasa kita kena buat. Cuma kita mengharapkan daripada zakat tadi, saya tengok bila saya sempat baca daripada Januari hingga Mei, kutipan zakat di Selangor pada tahun 2021, Prof, tahun ni, sebanyak 400 juta. Maknanya dalam masa 5 bulan, zakat Selangor dapat 400 juta. Maknanya kalau 10 bulan, maknanya akan jadi 800 juta. Maknanya sebulan 80 juta. Dijangkakan kalau keadaan ini boleh, betul kita punya fokus ni, zakat Selangor akan dapat kutip sebanyak 960 juta. Jadi dari satu sudut, Prof, dia bagi satu indikator begini. Orang banyak menderma dan orang banyak bagi. Itu kelebihan rakyat Malaysia ni. Kita suka menderma.
Kita derma tu sampai orang buat pergi ke Gaza. Cuma kelebihan kita tak sinergis. Sampai Gaza pun orang Islam kita berperang. Pada pendakwah kita berperang di Gaza. Orang di Gaza berperang dengan Israel. Kita sama-sama para dai berperang di Gaza. Jadi saya kata ni coordination. Such a simple thing. Coordination kita tak ada. Tafahum kita tak ada. Understanding kita tak ada. Sinergi kita tak ada, Prof. Jadi saya selalu nampak inilah yang berlaku di kalangan jamaah-jamaah Islam pun begitu. Di kalangan para pendakwah pun begitu. Jadi saya fikir macam mana kita nak menunjukkan contoh kepada non-Muslim ni. Dengan keadaan kita ada segala cabaran, yet kita masih lagi tak menunjukkan satu modal yang betul. Sebab tu saya kata penting untuk kita review balik, Prof. Dan kita kena letakkan betul-betul dan tindakan yang tuntas ni perlu kita ambil, Prof. Walaupun sedikit. Kalau tidak, dia sekadar jadi satu wacana. Dan kita tak mampu nak melaksanakan dia. Saya ingat cukuplah dulu tu. Ini lebih kurang lah daripada poin yang Prof tanya tadi. Mudah-mudahan ada manfaat, insyaAllah. Terima kasih, Datuk. Itu yang macam saya melihat di depan lah. Sangat menariknya kita berkelahi lagi sampai ke Gaza. Itulah. Saya diingatkan parlimen saja jadi kopitiam. Gaza pun jadi kopitiam juga. Gaza jadi kopitiam, ya betul. Astaghfirullahalazim. Ini awal bulan depan ni MDN dengan kerjasama dengan Yadim dan sokongan JAKIM serta juga sokongan 40 buah NGO dakwah. Kita cuba nak bincang hal tu, nak strukturkan balik. Tapi takut juga, Datuk macam yang Datuk kata tadi. Jadi satu perbincangan yang melahirkan banyak harapan, maka harapan tu pula tak jadi menjadi harapan. Cita-cita pun tak jadi angan-angan macam ni. Itu jadi masalah kita semua sekali kan. Jadi Prof, tak apalah. Saya tak bawa lagi besok data-data equity pemilikan orang Islam, SMB di kalangan. Saya tak bawa data-data ni lagi. Sebab data-data itu membimbangkan kita, Prof. Ya. Nanti kita bincang khas dari segi itu. Dari segi data-data tu. Okey, jadi hari ni saya nak masuk sesi, kita ada 1 jam lagi, sesi santai kita ni. Persoalan yang saya nak timbulkan ialah apapun pandangan kita terhadap dakwah kita dalam negara kita sekarang, macam apa tu Cikgu Amidi kata, kita dah ada kesedaran baru, tidak macam dulu lagi. Tapi bagi saya rasa dakwah dalam negara kita masih lagi bersifat retorik. Masih bersifat retorik. Duduk dalam kerangka itu sajalah, tidak ada pembaruan. Jadi orang dakwah ni cerita dianya berkelahi tentang mazhab akidah, berkelahi tentang semalam orang tanya apa. Dia tanya, boleh ke kita nak apa ni, nak korban di negara Arab ni? Negara Arab dia sembelih mengikut Syafi'i, kita tak sah, dia cabut pisau lah apa semua sekali. Saya risau juga nak jawab dia macam mana. Jadi soalnya sekarang ni, bagi saya, kurangnya inovasi telah menyebabkan bahawa dakwah kita ni menjadi retorik dan begitulah. Terkepung dalam satu kerangka yang sempit. Jadi bagaimana kita nak luaskan kerangka dakwah kita ini, sebagaimana disebut juga oleh tadi oleh semualah panel 4 orang ni, nak meluaskan supaya dakwah ini menjadi suatu usaha yang boleh mengatasi kelemahan masyarakat Islam secara total ini dengan inovasi yang kita cadangkan. Cuba kita berbual lah, pendek-pendek kita berbual lah, akhdun waradun, take and give. Macam mana? Siapa ni nak mula dulu? Bagi Prof Ridwan cakap dulu lah tu. Ya. Dakwah dalam negara kita masih lagi sifatnya retorik. Macam mana? Prof Sudi, saya setuju tu. Saya tidak menafikan dia. Mungkin tidaklah. Ada kesan yang baik, insya-Allah. Ya. Dia beri kesan. Cuma barangkali yang saya risau ialah adakah kesan ini berbaloi dengan pelaburan yang kita dah buat.
Ya. Maknanya adakah dia sepatutnya jadi begitu atau sepatutnya jadi lebih baik, Prof? Sebab saya ingat dalam 61% orang Islam dan kita ada berapa banyak universiti, berapa banyak fakulti Islam, berapa banyak orang-orang pelajar-pelajar yang ada jurusan agama daripada sekolah pondoknya, sekolah menengah agamanya, universitinya. Cuma adakah apa yang, saya ambil satu contoh saja. Berapa ramai di kalangan pendakwah yang fasih berbahasa Cina? Ini satu soalan ni kalau kita lambung, kita pun kena. Yalah. Kita tak payah pergi lebih jauh lah. Kalau kita kata kita nak menyampaikan dakwah, selain daripada bahasa Inggeris, untuk kita memahami adat budaya mereka, kegagalan kita untuk menyampaikan itu sebab kita gagal memahami mereka. Ya. Jadi sebagai contoh, kalau kita ambil berapa ramai kita yang boleh berbahasa Cina dengan baik, saya rasa itu pun akan jadi satu masalah yang kita nak jawab pun susah. Yang kedua. Memang jelaslah jawapannya tak ada. Tak ada, Prof. Yang kedua. Berapa banyak di kalangan orang-orang Islam yang boleh bekerja di kalangan orang Islam sendiri? Maknanya kenapa kita kata begitu? Sebab maksudnya mereka kalau sekiranya majikan ni majikan yang sifatnya Islam dan dia faham, barangkali proses dakwahnya menjadi lebih mudah. Ya. Baik, kalau sekiranya itu tidak berlaku, berapa ramai orang Islam yang bekerja yang bukan Islam yang dia boleh menunjukkan nilai dan kualiti ataupun cara pemikiran yang baik sehingga yang bukan Islam tu menjadi ikutan atau orang Islam mengikut mereka sebab nilai. Ya. Tetapi yang terjadinya sebaliknya. Sebaliknya. Jadi apa yang berlaku? Saya cerita sikitlah barangkali ini semua orang faham. Bila saya berurusan dalam perniagaan, saya ambil pengalaman saya. Kalau syarikat ni Bumiputera dan Islam, mereka jadi takut berurusan dengan kita sebab mereka pernah ditipu. Orang Islam tak payah mereka. Syarikat Islam. Mungkin tak semua. Tapi itu berlaku. Jadi itu proses yang kita nak betulkan. Kita nak beritahu dia bila you berurusan dengan orang Islam, kitalah orang yang paling boleh dipercayai. Sebab apa? Sebab kita tahu perjanjian ataupun apa-apa komitmen kita ni kita buat kerana Allah dan Rasul dan dia wajib ditunaikan. Jadi kalau Prof tanya saya rasa satu cabaran adalah untuk kita membuktikan keluarkan kita daripada segala falsafah dan juga pengajaran dan juga mujadalah yang kita dah ada tu kepada letakkan kepada tatbik ataupun implementasi dan kita nak buat satu persatu. Dan saya risau juga ni sebab apa? Ekonomi ni dia tunggak kepada banyak benda. Tapi kalau kita lihat apa-apa yang berdasarkan Islam dan dibuat perniagaan, maka dia akan gagal. Mungkin Prof boleh tengoklah koperasi ke apa, letaklah nama Islam depan dia. Tak lama lepas tu dia tutup lah. Jadi saya tak terfikir dalam kepala saya, apa masalah kita? Jadi dekat mana kita nak cerita ekonomi, bagi gaji, makanan halal dan tayyibah, fardu kifayah, medical, makanan, asas. Yang import daging pun kita tak boleh serve, Prof. Import daging pun Malaysia. Saya rasa macam ni, dia Islam kita ni, saya nak balik lagi. Islam retorik yang ritual. Bagi kita Islam itu ritual. Dan retorik pula dia kita persembahkan secara konservatif. Maka bila kita nak match dengan perkembangan ekonomi, aktiviti kerja dan sebagainya, malah dengan amal khairat sekalipun, dia tidak matching dengan ritual yang retorik kita tu. Jadi kita kata tak, sini. Akhir sekali, nak balik kepada yang tu. Ada kampung saya dulu, dia cerita, saya buka cerita sikit lah. Ada kampung dulu, orang panggil Pok Mat. Pok Mat ni bila bulan terang, dia pergi membajak. Dia pergi bajak tanah orang. Tanah dia tak bajak kerana dia kata tanah dia tu air dalam. Dia bajak tanah orang. Jadi masalahnya yang diperlukan tidak dilakukan tetapi duduk berlega dalam retorik yang sempit sehingga kita berkelahi sama sendiri. Mazhab tu, mazhab ni dan sebagainya. Jadi semuanya berasal. Jadi lain dalam bidang ekonomi, saya kata orang-orang kita lah termasuk orang politik, orang apa semua sekali kan. Kita dah berebut. Cuma yang kita rebut tu tulang. Daging orang lain makan. Tak berebut pun. Tulang ni kita berebut nak makan daging-daging yang dekat
Ya, jadi sisa-sisa kat tulang itu yang kita buat. Jadi boleh ke sekarang ni kita buka minda bangsa kita supaya kita menjadi suatu bangsa yang lain, yang berbeza. Kalau kita cakap tentang revolusi sosial, bagaimana Nabi ambil orang jahiliah, reformkan mereka itu reformasi dengan transformasi pun kita kelas. Mana istilah yang betul kan? Jadi kita reformkan mereka ini menjadi orang yang berbeza. Dengan orang berbeza itulah dapat Nabi merevolusikan masyarakat Madinah itu sebagai satu masyarakat yang membangun. Jadi pembangunan itu tidak boleh dibuat di Mekah. Dia selesaikan dulu dari segi paradigma, dari segi idea asas dalam kepala manusia. Tapi kita, bila kita berdakwah, kita bawa paradigma lama. Paradigma lama ini tidak boleh meneroka sesuatu yang baru lah. Itu yang masalah kita sekarang. Ini jadi tersentuh juga kepada para pendakwah popular kita macam mana. Tolong sambut macam mana ni? Sebab saya melihat Prof, dia sebenarnya kalau katakan apa-apa perubahan, kalau kita nak akan supaya betul-betul mendasar dan juga berada dalam masyarakat dalam jangka masa yang lama, biasanya kita perlu mulakan dengan pendidikan. Dengan pendidikan. So sekarang kalau kita lihat balik, kita menjurus balik kepada pendidikan yang ada pada hari ini, khususnya kepada pendidikan agama ataupun sekolah-sekolah agama ni, sebagaimana yang Datuk Dr. Shakir sebut tadi berkaitan dengan kemahiran multilingualistik kan. Dia perlu untuk menguasai kepelbagaian bangsa. Perkara ini sebenarnya di peringkat bawah, di peringkat pendidikan pun sukar untuk kita temui. Begitu juga kalau kita lihat balik, kalau kita ni sejak bila mulanya orang-orang Islam di tanah air kita ni makan gaji? Sejak bila? Sedangkan kita ni adalah asalnya bangsa pedagang. Bangsa yang peniaga. Kalau kita tengok sejarah kita, kita ni jadi makan gaji bila datangnya penjajah Inggeris. Kan? Nak jadi kerani, nak jadi polis, nak jadi apa semua. Kan? Tapi kalau kita tengok tok guru dulu, ada bisnes dia sendiri. Kan? Tapi dan sekarang ni skill berniaga ni ada tak dibentuk di sekolah? Bukan setakat di sekolah, di peringkat universiti pun saya sebagai dekan hal ehwal pelajar, kita melihat pelajar-pelajar kita masih lagi berfikir untuk makan gaji. Dan sebenarnya yang malangnya Prof Muhammad Zudi, yang saya lihat pula dengan kawan-kawan saya sendiri yang fikir macam ni adalah umat Islam di Malaysia sahaja. Cuba bandingkan dengan kawan-kawan kita sebelah ya, tak payah jauh di Indonesia. Teman-teman kita di sana yang bergiat dalam gerakan dakwah ni, kebanyakannya berniaga. Kebanyakannya ada bisnes dia sendiri. Jadi tak perlu tengok jauh. Kita tak perlu tengok jauh. Dalam pembentukan generasi pendakwah itu sendiri sebenarnya ada masalah. Ada masalah. Kalau kita nak pecahkan, kalau kita nak ubah dari segi daripada retorik kepada praktik, saya rasa ini adalah satu lapangan yang mesti kita usahakan dengan bersungguh-sungguh perubahannya. Kalau tidak, selagi itu kita akan terus terkongkong dalam keadaan. Mungkin kita boleh, mungkin kita boleh. Saya masih lagi ingat apabila perbincangan Ustaz Razali ketika dia mahu mula-mula menjadi dekan Fakulti Pengajian Islam untuk membawa untuk membuat integrasi pun agak sukar. Agak sukar, perlukan penyokong-penyokong. Dan ini dapat dibuat apabila kita boleh untuk meramaikan mereka yang ada latar belakang yang mempunyai pemikiran yang lebih lebih terbuka, dan bukan setakat pemikiran tapi juga kemahiran. Ada lagi satu yang disebut tadi cikgu. Macam ni, realitinya dalam komuniti dakwah yang sangat konservatif dan retorik itu lebih menguasai suasana. Dalam realiti pengurusan Islam, dalam pejabat dan sebagainya, yang konservatif, yang retorik, yang tidak maju itu menguasai, kita katakan golongan konservatif yang menguasai pengurusan dan pentadbiran negara. Itu saya tak masuk lagi dalam perjuangan politik, sebab politik ni kalau kita sentuh sangat sensitif.
Orang kata kita ni anti orang tu, anti orang ni, sebagainya dari segi politik. Jadi saya nak bincang ni, bagaimana kita boleh memecahkan tempurung jahiliah moden ini yang tidak berdaya maju. Jadi kalau kita minta contoh daripada Nabi, bagaimana dia revolusikan minda. Tapi macam Cikgu Amidi kata tadi lah, kita nak pergi ni tak boleh, nak pergi kat sini tak boleh, nak pergi. Kalau kita buka satu pengajian yang kita harapkan pelajar atau pergi boleh berdikari, dia tanya diiktiraf oleh MQA kan tidak? Kita kata tidak diiktiraf dan sengaja tidak mau diiktiraf kerana kita nak orang kita ni bekerja sendiri. Tak nak lah. Macam mana? Itu satu cabaran sebab soalan ni tambah pula sekarang ni pelajar-pelajar baru lepas dapat result apa semua ni kan. Soalan dia kalau nak masuk satu-satu kursus dia akan tanya, nanti kerja apa? Bukan dengan dengan ilmu yang dia dapat tu dia boleh untuk mencipta pekerjaan untuk orang lain, boleh membuka bidang, mengukuhkan penguasaan ekonomi umat Islam. Tapi lebih kepada untuk cari makan, berapa gaji aku boleh dapat, ya, secepat mana. Dan saya rasa ini ada mungkin satu perkara yang kita kena betulkan di apa kata orang tu pada tulang belakang kita, iaitu tulang belakang pendidikan kita itu sendiri. Saya lihat saya nak celupar mulut sikit hari ni sebab saya semangat pasal Datuk sebut ni. Tolong sambung ni kan. Ni macam Dr. Kamil bangkitkan soal berapa ribu doktor yang tunjuk perasaan ni? 23 ribu. 23,000 doktor kontrak. Doktor kontrak tunjuk perasaan. Bukan tu, 23,000 tu doktor kontrak. Yang tunjuk perasaan tu bukan semua. Sebahagian saja. Jadi tunjuk perasaan tu berapa? Ni banyak dipolitikkan. Jadi kita nak sebutkan di sini, ini peranan media hari ini. Angka itu 23,000, tapi bukan semua yang mengadakan demonstrasi sebegitu. Jadi berita-berita ni perlu dijelaskan. Sebab itu saya pun kadang-kadang hari ini kita nak bincang inovasi dalam dakwah, ataupun kita nak bincang cara untuk meningkatkan taraf hidup orang Islam. Jadi maknanya kita ambil inovasi tadi. Inovasi dakwah kita ialah dakwah cara baru ke arah menjadikan masyarakat Islam ini masyarakat yang produktif. Tidak masyarakat yang berbalah, bersengketa, sampai ke nak bawa misi masyarakat kita derma kepada orang Palestin pun kita berbalah sama sendiri. Begitu kan? Ini saya nak sebut tu, ini kerana yang dihadapi oleh NGO ataupun umat Islam. Yes. Yang kurang berlaku kepada bangsa lain. Saya bagi contohlah bangsa Cina sendiri tau. Senang cerita kan. Orang Cina dia tahu bila masa nak bergaduh. Bukan dia tak ada bergaduh. Bergaduh juga. Tapi dia tahu ada masa bila masa nak bergaduh. Tetapi di kalangan kita umat Islam, terutama orang Melayu ni, bergaduh tak pernah habis. Puncanya kita tidak ikhlas dalam perjuangan. Kita tidak ikhlas dalam perjuangan. Saya tidak menafikan ada yang retorik, ada yang retorik dan sebagainya. Tetapi kena ingat, ramai yang ikhlas dalam perjuangannya. Kami dalam Perkim, saya nak bagi contoh je lah kan. Politik juga, tapi contohnya saya duduk dalam Perkim dulu dalam Persatuan Cina Islam, tetapi kita pun fikir lama juga dalam dakwah ini. Takkan orang Cina kena dakwah Cina Islam, mualaf kena Cina hanya perlu dakwah pada orang Cina, mualaf India pergi itu pendekatan tidak betul. Itu inovasi dakwah lama tu. Adakah nak berdakwah ni perlu menguasai bahasa Cina? Begitu orang Melayu tak boleh berdakwah lah kepada bangsa Cina. Maka orang Melayu perlu sekolah Cina ke? Ini isu dia. Dan isu lain yang perlu kita timbulkan, adakah rakyat Malaysia ni orang Cina, orang India tidak perlu menguasai bahasa kebangsaan? Jadi
Banyak isu yang kita nak timbulkan. Kenapa duduk bertahun-tahun, merdeka begitu lama, tidak lagi balik, masih lagi boleh menguasai bahasa kebangsaan, sehingga orang Melayu terpaksa belajar bahasa Cina untuk berdakwah pada orang Cina. Ini dakwah cara lama dah tu. Kalau kita masih mengkhususkan sebegitu, mualaf Cina berdakwah pada orang Cina, mualaf India berdakwah pada orang India sebab dia faham bahasa India, orang Melayu kepada Melayu, dakwah kita tidak ada inovasi. Dakwah kita masih lagi kuno lagi. Ya, isunya hari ini Dato', perkara pertama sebelum kita bercakap soal bahasa dan sebagainya, soal role model. Umat Islam ni tak ada contoh. Umat Islam ni tak ada contoh. Dia masuk dalam organisasi, dia pecahkan organisasi. Dia masuk dalam NGO itu, dia pecahkan NGO itu. Maknanya tidak ada ikhlas dalam perjuangan ini. Sebab itu saya nak sebutkan setiap NGO ini, NGO Islam dan sebagainya, kalau mereka ada nilai ikhlas itu, ini penting ini. Ya, tunjukkan role model yang baik. Sebab orang melihat apa yang kita buat, bukan apa yang kita cakap. Ya, hari ini kita nak bangga dengan retorik zaman dulu, kegemilangan Islam zaman dulu. Sedangkan kita tidak boleh tunjukkan kehebatan pada masa kini. Sebab itu, yang sebagaimana Datuk sebutkan tadi, orang Cina ada 6.5 juta. Yang masuk Islam 1% je. Maknanya, yang masuk Islam di negara kita, peningkatannya sangat sedikit. Iaitu daripada 6.5 juta, kita hanya ada 1% saja orang Cina di Malaysia, iaitu lebih kurang 65,000 sahaja yang memeluk agama Islam. Kenapa angka ini begitu kecil, sedangkan di negara lain, di Europe dan sebagainya, hari ini di Singapura begitu cepat meningkat itu. Kenapa peningkatan begitu kecil? Sebab faktor yang saya tengok pada hari ini sebab tidak ada role model di kalangan umat Islam itu. Saya nak sebutkan. Tidak ada role model tu di kalangan orang Islam Melayu. Ya. Sebab boleh dengar ke Datuk ni? Boleh. Boleh dengar? Dengar. Dakwah ni Datuk, macam Datuk sebutkan tadilah. Dakwah bilhal. Orang melihat kita Datuk ini. Okey, dah. Dr. Kamil. Dia dah terkat dah. Macam mana? Saya gini, nampak hari ni banyak rintihan lah. Dan rintihan terlalu banyak ni bagi setengah orang yang jiwa lemah. Dia rasa putus asa. Ya. Jadi saya nak sebut banyak sangat kekurangan kita. Jadi saya nak sebut Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi saya punya kesimpulan di situ, dalam banyak-banyak perkara ni untuk kita nak baiki lah. Kita kena mulakan dengan membaiki pengurusan dakwah. Pengurusan kehidupan kita. Jadi bila terlampau banyak sangat kita punya benda kita nak buat. Saya tengok Datuk Muk pun nampak dengan umur 70 lebih tu, nak capai semua yang Datuk Muk cakap ni, lelah. Dan bila lelah tu kita akhir terduduk. Jadi kita kena balik kepada prioriti. Sebenarnya dalam ilmu pengurusan moden pun dia kata, dulu orang mengejar kalender, mengejar telefon. Saya kena pergi kepada fokus. Pergi kepada, jadi Datuk Muk kena cari apa yang paling ideal dan praktikal yang boleh kita buat dan berdasar kepada prioriti itu. Kata prioriti yang paling utama untuk tekankan sangat tentang penyatuan orang Islam. Kita kena pulur yang itu dulu. Ataupun kita kata nak bangun ke ekonomi. Kita kena pulur yang itu. Kita nak ambil semua tadi. Yang saya sebut 3-4 perkara tadi pun letih dah. Jadi sekarang kita kena ada abjadiyah. Nanti Dr. Kamil, saya ambil contoh. 3,000 berapa ribu doktor ni yang mogok ni kan. Qardawi kata orang-orang Islam kalau kita minta dia bagi derma kepada doktor-doktor muda yang graduate untuk buka klinik, dia tak bagi duit, dikira lambat masuk pahala. Tapi kalau minta kereta mayat
untuk masjid, minta 1 dapat 3. Itu yang saya bangkit. Tapi bukan masalah kita nak buat. Jadi dalam forum ni kita cuba mencari kelemahan masyarakat kita supaya bangkit tu dibangkit sekali. Saya nak gambar keinah maknanya kesilapan pengurusan kita. Kalau tidak ada model tadi, dan kita tidak ada fokus yang betul-betul kita nak. Dan kita tangan hanya ada 10 jari saja. Dan walaupun kita kata kita tadi ada kerajaan sendiri, ada NGO sendiri, tapi perancangan kita salah. Sampai saya tak boleh fikir tu. Boleh begitu lambat kepada doktor-doktor dan jururawat ni. Dan terlambat guru-guru. Tak cerita lagi lambatkan budak-budak tahfiz Quran. Lambatkan budak sekolah agama. Jadi mana kita ada kementerian khusus untuk perangkaan, untuk perancangan dan sebagainya. Bagaimana benda tu boleh tiri macam tu? Jadi sebab mungkin salah satunya saya rasa lah. Kita pun tidak ada falsafah negara kita ni. Pakai ikut dan je. Jadi gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang macam lagu apa tu lagu cari utang. Satu. Yang kedua pula, saya nak cakap secara itulah. Ada orang tu dia berjaya dan kerjaya. Di rumah dia gagal juga untuk mengurus anak-anak, mengurus keluarga. Ada pula orang berjaya mengurus keluarga anak-anak tapi gagal di tempat kerja. Jadi akhirnya lidah terjelai-jelai, kerja tak habis, pagi serta kerja, petang pembentangan, nak kuliah maghrib lagi kuliah. Tapi letih saja. Balik kita akhir tercongok kata. Ini sebab tidak ada. Ini sebab itulah sebenarnya yang Qaradawi duk sebut tentang fiqhul aulawiyat sebenarnya pengurusan moden pun saya tengok dia ada 2-3 generasi dah. Generasi akhir ni, dia pergi kepada soal idea, soal fokus, soal macam tu. Mana kita tak mampu nak buat semua sekali, jadi kita kena katalah MDN. Saya pegerun. Bila MDN buka untuk peserta dakwah convention 1-2 ni, dia bincang macam-macam letih. Baca saja pun letih dah. Saya tak pernah jawab sepatah pun. Saya baca pun saya letih dah. Ada nak balik tabligh, ada nak balik arkam, ada macam-macam pening dah. Tapi tak apa, saya kata saya baca juga. Tapi maknanya kita kena betul-betul fokus. Ya. Saya nak balik kepada persoalan awal ni kan. Saya kata dakwah kita sekarang ini terkepung dalam satu kepompong yang sempit. Jadi langkah pertama kita untuk menjadikan dakwah sebagai satu alat untuk memajukan umat Islam, kita kena bantu para pendakwah kita keluar daripada kepompong yang sempit ini supaya dia lebih luas dan meneropong dunia yang lebih luas. Maka di sini dengan inovasi yang tertentu kita boleh cuba melakukan sesuatu supaya mereka ini kalau tak dapat keluar pun, kita tengok macam dalam YouTube dia bercakap benda yang sama, macam-macam. Itulah Prof. Ridwan kata tadi, bukan kita nak kritik bagaimana dakwah tu, tetapi bagaimana kita nak membantu orang-orang dakwah ni keluar daripada kepompong itu supaya dia lebih, katalah Poklah menganjurkan Islam Hadari. Jadi pokok dakwah gelarkan Islam Hadari sebagai Islam Hadari. Menolak dakwah corak terbuka itu oleh kerana sebab-sebab politik lah, sebab-sebab peribadi ke, sebab apa semua sekali. Bila kerajaan nak cuba tingkatkan sekolah agama melalui program apa tu, dia orang tu ada kepentingan di tanah wakaf di sekolah-sekolah tu. Dia tidak mau melepaskan kepentingan itu. Jadi ini masalahnya, bagaimana kita boleh memecahkan tradisi berfikir yang sangat sempit untuk kita lebih maju. Tidak macam kata Prof. Ridwan macam orang Cina, tidaklah. Sepatah. Saya baca pengurusan COVID. COVID ni macam Philip Family lah kata. Kita lama dah duduk tengok, dah baca. Saya nak keluarkan satu perkataan tapi kita jangan takut lah. Dia kata pengurusan ini tidak boleh berdasar kepada evolusi. Dia kena revolusi juga.
Bagaimana nak revolusi? Takut revolusi lah. Bagaimana nak revolusi itu terserahlah kepada antum a'lamu bi amri dunia. Ya. Macam mana? Dr. Kamil kata kita perlu kepada suatu revolusi. Macam mana? Saya nak cakap perkara revolusi yang kalau katakan tadi sebut dengan apa yang Dr. Kamil sebut adalah yang paling penting pada saya adalah pembentukan sikap. Pembentukan sikap, emosi ni yang saya duk lihat gagal. Kata gagal lah dari sudut pendakwah ni. Okay, saya ambil contoh kecil saja iaitu culture of appreciation. Okay, budaya menghargai. Okay, budaya menghargai. Budaya ini tidak begitu kuat dalam masyarakat kita. Kan? Nak ucap tahniah pada orang, nak ucap syabas pada orang, menghargai kejayaan. Kalau tadi Prof Ridwan sebut berkaitan dengan ikhlas, ya. Jadi cikgu. Satu pergi kepada cikgu. Ya. Saya tak nak dah kita duduk tahap tu perbincangan kita. Jadi kalau kita cikgu kata kita tidak ada budaya menghargai pencapaian dan kejayaan orang, saya nak tanya macam mana nak selesaikan masalah tidak ada tu. Cuma ulahnya tu. Yang ni saya akan. Okey, apabila budaya menghargai ini tidak ada, so kita akan hilang satu lagi kesannya iaitu sikap untuk kita berkolaborasi. Sedangkan kolaboratif approach dalam bisnes sekarang ni cukup penting. Kita ambil contoh macam Jack Ma. Kan? Jack Ma tak ada dia tak banyak kereta. Yang penting sekarang dia buat satu apps yang boleh untuk menggabungkan dan boleh bekerjasama antara pemilik kenderaan ni untuk mewujudkan satu sistem. Tapi sekarang ni yang berlaku pada pendakwah ni adalah persaingan yang tidak sihat. Kita tak boleh untuk menghargai. Penghargaan ini bukan setakat kepada kejayaan, tapi penghargaan ini kepada bakat, penghargaan ini kepada kebolehan, kepandaian dan sebagainya. Dan bagaimana saya nak desak lagi. Nak desak lagi cikgu. Macam mana nak pecahkan masalah tu? Inovasi yang mana kita perlu? Itu saya nak pecahkan perbincangan tu. Okey, kalau katakan kita nak buat, sebab itulah pada saya tenaga muda ini amat penting. Tenaga muda ini amat penting untuk kita bina sikap ini. Sikap inilah yang saya nampak banyak kan. Kita dah ada kemahiran, kita dah ada pengetahuan, kita dah ada pengalaman. Tapi sikap inilah yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam perbincangan, ke dalam pergulutan, pergaduhan yang kadang-kadang kalau macam tadi disebut tentang dengki, tentang kita tak boleh untuk mewujudkan kerjasama. Ini adalah kita tidak boleh untuk mengendali sikap kita tadi. So macam mana pengendalian sikap ni? Dia balik-balik kepada latihan. Balik kepada latihan. Balik kepada kita membuat pendedahan. Sebab perkara ini yang kita balik kita berbincang nanti adalah pembentukan karakter. Itu kita nakkan orang yang berwatak, tidak sekadar orang yang berotak. Itu yang kita nakkan. Bila ada watak yang cukup kuat sebagai seorang pendakwah, mampu untuk memecahkan sebagaimana yang Datuk Muhammad Zuri sebut tadi, memang cukup penting. Perkara ini cukup penting dan memang cukup perlu kalau impian kita yang kita bincangkan petang ini untuk melakukan inovasi, memecahkan pada saya selain sebelum kita berbincang berkaitan dengan pelbagai kerjasama, pelbagai inovasi, sikap ini mesti dibetulkan dulu. Mesti bagaimana untuk kita mengendalikan sikap. Itu yang saya nak tekankan lah. Okey. Siapa nak sambung ni? Revolusi Dr. Kamil tadi. Prof Zudi, saya bersetuju dengan banyak benda. Cuma sebab saya latar belakang saya dan profession saya ni, saya selalu melihat kepada natijah yang cepat. Sebab dalam bisnes ni dia tak boleh tunggu lama. Kalau tunggu lama dia tutup kedai. Jadi saya suka buat satu benda yang nak pastikan tindakan dan impaknya dapat kita lihat dan dia dapat beri manfaat. Jadi saya memikirkan bahawa dalam antara sebab kita ada banyak sebab kenapa dakwah
ataupun cara approach kita ni tidak memberi kesan yang banyak kepada non-Muslim. Dan juga isu-isunya macam disebut tadi dari sudut pembinaan watak, lepas tu dari sudut barangkali niat yang kita tak perbetulkan daripada awal. Sebab asalnya cita-cita kita ni mardatillah je. Dan orang-orang yang dilatih untuk jadi da'i ni, orang yang memang dah ditrain, yang basicnya, fundamentalsnya betul. Tapi along the line tu, syaitan akan cuba seducekan niat-niat tu, sehingga akhirnya banyak penyakit-penyakit hati timbul dalam kerja-kerja dakwah ni. Termasuklah pendakwa-pendakwa selebriti yang timbul, yang menyebabkan kadang-kadang kita pun jadi masalah juga bagaimana approach dakwah ni sepatutnya dibuat. Jadi bila dia berlaku sesuatu pada pendakwa selebriti ni, dia kadang-kadang menjadi fitnah kepada Islam itu as a whole. Sepatutnya tidak begitu. Jadi saya maknanya rangka kerja framework ni perlu diperbetulkan balik. Untuk dalam konteks Malaysia lah. Jadi kita tahu macam mana contoh siapa nama Ajib dulu di Indonesia. Macam mana saat gemilang, saat jatuh dan sebab apa dan sebagainya. Itu sepatutnya jadi satu macam kita punya post-mortem program yang perlu kita lihat balik. Maknanya yang pertama, framework pendakwah Malaysia barangkali perlu diperbetulkan untuk memahami konteks tahun 2021 ini. Lepas pandemik ni. Itu satu. Yang kedua, yang kita kena perbetulkan ialah kalau ada niat yang ikhlas, maknanya segala perselisihan dan juga sejarah-sejarah lama tu patut ditinggalkan aja. Sebab dia tak punya manfaat pun untuk dakwah. Dan dengan keadaan usia kita yang makin tua, patutnya kita memaafkan segala kesilapan, kita mencari persamaan dan kita mencari keampunan Allah. Itu aja basic dia. Lepas tu yang ketiga, kita nak tak nak kita kena fikirkan mengenai pendanaan dan penjanaan. Sebab itu teras dakwah. Sekarang kita boleh cerita macam-macam, tapi nak buat masjid kita kena minta derma. Lepas tu orang fakir kita kena pergi cari orang agama lain minta tolong. Jadi ataupun orang sekarang minimum wages salary RM1,400 sebagai contoh. Dan syarikat-syarikat Islam tak mampu. Cuba Prof. Zodi fikir dan saya tahu apa kaitan dakwah dengan sara hidup ni. Kenapa ekonomi begitu penting dan itulah tulang belakang sebenarnya untuk orang bercerita mengenai Allah Rasul apabila hajat keperluan dia dipenuhi. Kita bukan semuanya wali-wali Tuhan belaka. Kalau dia wali dia tak makan pun tak apa. Yang tu saya faham. Bila Boto menawarkan roti dan lawan dia menawarkan Quran, benang Boto. Benang Boto. Jadi hakikatnya untuk kita nak jadi mempengaruhi orang supaya kembali pada Allah, segala basic kehidupan dia perlu diselesaikan. Dan kalau kita tengok apa Osman bin Affan buat sehingga Telaga Osman sampai sekarang wujud. Jadi saya fikir ini yang perlu pendakwah-pendakwah bina atas nama amal jariah. Kita pun nak tinggalkan akaun kita di dunia ni nanti. Yalah. Mesti Prof, itu je investment kita yang kita nak hantar ke akhirat. Kalau kita bacakan ayat, bagi tazkirah, bagi apa, ya betul. Tapi kalau kita boleh bantu dia, kita bagi dia road for them to do the fishing. Kita tak bagi dia fish. Kita bagi dia teknik know-how. Macam mana? Contoh tadi Cikgu Hamidi sebut. Macam mana kita nak bangunkan pelajar-pelajar ni supaya dia belajar dan bila dia keluar dia tahu dia boleh menguruskan ekonomi dia sendiri, malah dia boleh membantu orang lain. Ini satu program yang saya fikir perlu kita tengok betul-betul. Sebab apa Prof? Saya ambil satu contoh mudah. Saya mencerita dalam konteks dakwah ni sebenarnya. Universiti ada banyak research and development. Yang geran-geran yang dibagi oleh kerajaan. Dengan keadaan zaman gawat, universiti bajet di-slash. Patutnya geran-geran ini digunakan sepenuhnya untuk menaikkan ekonomi. Bila ekonomi naik, Prof, sedang kerja dakwah ni berjalan, Prof. Jadi masjid-masjid, institusi-institusi persatuan-persatuan boleh mengeluarkan beasiswa. Dan boleh melahirkan kader-kader da'i yang berpotensi, yang cukup kompeten. Yalah, saya cakap ni dalam konteks yang besar. Saya tahu dia payah. Bila saya nak bangunkan pun sesuatu perniagaan tu, Allah saja yang tahu betapa susahnya kita. Tapi saya yakin rezeki yang Allah bagi ini pada orang-orang yang kalau dia patuh dan taat pada Allah dan niatnya mulia, Allah akan mempermudahkan dia. Dan itu membina karakter dia. Karakter memahami, karakter memaafkan, karakter tidak burn the bridge, lay the bridge, karakter supaya asimilasi dengan orang lain. Dengan orang bukan bangsa Islam, bukan Islam, dan kita belajar budaya dia dan dia belajar budaya kita.
Macam mana ketika dia minum wine, kita tak minum wine, kita cerita elok-elok. Kenapa kita tak minum? Ketika waktu semayang, kita nak semayang, dia boleh siapkan tempat. Itu pergi di China. Saya ada pengalaman. Jadi pada saya, inilah penting untuk kita bangunkan karakter ni. Supaya karakter ni jadi role model. Dia yang make a change. Nucleus. Bukan saja perception, Prof. Malah perwatakan dia, peribadi dia dan juga tingkah laku dia. Jadi saya ingat ini yang perlu kita sampaikan kepada generasi muda. Maka kita siapkan. Jangan nanti dia pun tak stabil, cari kerja tak ada, gaji tak ada sesuai. Kalau dia tak stabil benda-benda asas ni, dia tak boleh jadi da'i yang baik, Prof. Okey. Itu aja bottom line. Jadi saya fikir kita ada banyak kerja nak buat. Saya setuju dengan program yang sebut. Dari sudut ekonominya, dari sudut pemahamannya, dari sudut frameworknya, dari sudut jaringannya, kita kena betulkan balik. Sebab role model kita abad 19, abad 20 dengan abad 21 begitu berbeza. Ya, ya. Saya melihat karakter-karakter yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang bergelar pemimpin, ulama, pendakwah, apa lagi? Maknanya figure-figure yang menjadi rujukan orang. Mesti dapat menunjukkan contoh yang baik. Di mana mereka berada, di institut Islam ke dan yang tak berkaitan ke dan sebagainya, bukan. Masalahnya apabila contoh itu, role model itu tidak nampak. Bila jadi pemimpin universiti terpalit dengan isu-isu salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Bila jadi pemimpin terlibat dengan rasuah. Bila menjadi pendakwah terlibat dengan skandal demi skandal. Jadi orang melihat Islam di situ. Saya dulu sebagai orang bukan Islam, saya melihat kepada apa yang orang Melayu buat. Ya, sebab orang masyarakat bukan Islam, dia masih lagi sukar untuk membezakan antara Melayu dengan Islam. Pada dia apa orang Islam, orang Melayu buat, itulah dia Islam. Sebab itu yang membantutkan perkembangan Islam. Saya rasa revolusi yang perlu dibuat pada hari ini ialah bagaimana kita nak bentuk figure ini supaya mereka benar-benar dapat menjadi contoh, menjadi role model yang boleh meninggalkan impaknya pada dakwah. Saya cukup sedih Datuk apabila ada orang yang bergerak ulama disabitkan dengan salah laku, salah guna kuasa. Sebab mereka ini satu simbol Datuk, satu simbol orang agama. Saya bukan kategori itu Datuk. Saya bukan. Saya mualaf je nak ceritanya. Ya. Walaupun saya lantang bercakap pada para sahabat Nabi tu mualaf lah Ridwan. Kan? Sebab itu kita minta supaya bila contoh ada dan diperkuatkan lagi dengan kekuatan ekonomi sebagaimana Datuk sebutkan tadi. Saya hak tu saya sangat-sangat setuju tu. Kalau kita fikir dia punya online tu pula. Dr. Kamil cerita tentang revolusi dia tu, macam mana nak mula revolusi tu. Masalah pula lain apa tu. Mute tu. Unmute. Saya rasa tak adilah. Ayat tadi macam-macam orang tafsir. Zarul pasal fil bari wal bahri tu. Tapi saya rasa yang lebih mudah nak faham tentang pengurusan lah. Kita nak cari inovasi yang tertentu yang boleh mencetuskan revolusi mental di kalangan orang kita supaya termasuk para pendakwah tidak lagi duduk bergelewak macam tu, supaya dia boleh keluar dengan secara yang gagah dan sebagainya. Bagi saya nak orang-orang pengurusan terlibat dengan dakwah ni supaya dapat merancang dengan elok dan supaya dapat mengatur. Kita banyak sekarang ni saya rasa lah pengurusan kita terlalu lemah. Jabatan-jabatan agamanya, NGO Islamnya. Saya setuju macam apa ni, Datuk Syakir kata tak je lah. Kalau nak sebut, boleh sebut lah. Keuangan atau apa tu sebut, ekonomi. Pada dakwah, semua gagal. Saya sebut lah. Banyak badan, semua gagal. Pada politik gagal, pada dakwah gagal. Yang nama Islam. Masjid-masjid kita pun kadang-kadang setengah tu
akaun dia pun tak dimakini dan sebagainya. Jadi bila agama tu orang pergi lillahi ta'ala, kun fayakun. Jadi tidak ada satu list yang betul-betul yang kita buat secara tepat lah. Dan sekali lagi saya nak sebut satu lah. Okey. Kok mana pun masjid tu dia sebagai jantung masyarakat. Jadi yang tu pun kita nak selesai lagi. Saya rasa kita nak mula dengan masjid lah kalau paling mudah lah. Sebab di situ orang sudah berkumpul, ada pula cerdik pandai, sekarang ni macam-macam profesional. Jadi yang tu pun kena revolusi tu. Jangan jadikan masjid-masjid tu kelak orang tua. Jangan jadikan masjid tu kelak orang-orang yang dah pencen. Orang muda takut nak terlibat, wanita takut nak terlibat. Jadi akhirnya dia kelak. Datuk Syakir banyak pengalaman lah dengan masjid dia, saya rasa. Dia ada masjid dia sendiri. Jadi kalau masjid pun kita nak selesai, ya lain lagi lah. Kalau jabatan agama pun kita nak selesai, ya lain sejauh lah. Maknanya kita mulakan dengan hierarki. Hierarki agama kita ni di bawah Tuan Agong, bawah Raja-Raja Melayu, bawah Majlis Agama, bawah Jabatan Agama, bawah Sekolah Agama, NGO agama. Kita mula situ dululah. Revolusi situ dah. Bukan revolusi kekerasan. Tapi nak cepat. Tak boleh dah slow-slow. Ya. Datuk, saya nak sebut tadi, saya tak tahu pasal apa internet saya ni ada masalah ni, asyik putus saja, saya pun tak pasti. Bagus juga. Saya melihat Datuk, kalau kita tidak bermula pada sekarang, sebenarnya kita sudah terlambat Datuk. Orang lain, bangsa lain sudah, orang kata sudah menggapai awan dah. Kita masih lagi dalam peringkat nak merangkak-rangkak ini. Sebenarnya kita sebenarnya sudah terlambat. Apa yang saya dapat lihat pada hari ini, di mana kita berada, kita ada masalah. Dalam NGO kita ada masalah. Dalam bisnes ada masalah. Di pejabat kerajaan ada masalah. Di pihak penguasa pun ada masalah dan sebagainya. Jadi kena penetrate semua masalah ini. Saya nampak gitu Datuk. Satu badan perlu ada dibuat supaya dapat memantau perkara ini. Kalau perlu kepada tindakan undang-undang, hukuman dan sebagainya, ia perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau dibiarkan terus berpanjangan, kita masih lagi nak bermula daripada bawah lagi dan sebagainya, kita bimbang dalam proses kita nak melakukan perubahan itu, orang lain semakin lama semakin jauh meninggalkan kita. Jadi orang lain semakin jauh dah Datuk, tinggalkan kita kan ni. Saya minta maaf cakaplah. Saya cakap daripada perspektif budaya bangsa yang ada agak sedikit berbeza. Pada saya sekarang ni, kalau orang itu perlu dihukum, hukumlah. Mana kalau hukum Ridwan. Saya nak bagi satu hikmah yang nak jawab Prof. Ridwan mengapa tadi. Saya nak pinjam satu kata-kata. Persoalan kita ialah kita berlari setempat. Ini persoalan kita orang dakwah ni. Boleh Prof. Ridwan jawab situ? Macam mana nak pecahkan fenomena bahawa kita ni ibarat kalau ahli sokan, kita berlari setempat. Kita rasa laju sangat, tapi kita duduk tempat yang sama. Macam mana? Datuk, jadi kita perlu melangkah lah Datuk. Itulah. Nak inovasi mana nak piak dia kaki dia supaya melangkah ataupun macam mana? Dulu kami kata nak revolusi, nak piak kaki dia lah. Saya nak bagi contoh satu tu. Saya pun terkejut. Saya bulan lepas saya bentang satu kerja kepada Wadah tentang Rashid Ridha. Rashid Ridha dah buat satu fatwa haram jual tanah di Palestin kepada orang Israel. Masa tu. Jadi sekarang ni kita juga kena ada satu dengan apa ni, tanah hak istimewa orang Melayu, hak istimewa orang Islam ni dah tinggal 12% ni. Kena ada satu fatwa haram jual tanah kepada orang lain. Itu makna benda tu supaya ada kejutan. Haram pula. Kalau tidak sekarang ni di Kelantan dia terkena dengan tanah 20% orang Melayu. Sekarang ni di Kelantan pun pecah jual. Buat rumah harga 500,000 kata. Melayu mana ada? Ini bukan soal resis ni. Orang Islam mana yang mampu nak beli? Jadi akhir sekarang ni, Esko pun dulu. Jadi bak tanah pun kita tak selesai.
Jadi bab masjid pun tak selesai. Benda-benda yang betul-betul basic lah. Lepas tu kalau fikir kemiskinan pula. Dia tahulah budak Malaysia Melaya tu. Makan Maggi. Pukul 10 pagi tak ada makan. Malam tak makan. Sampai ustaz-ustaz tu ada tukar masak bagi makan. Budak duduk asrama pun menyusuk-nyusuk masuk. Duduk bawah katil kawan tidur. Macam gelandangan anak-anak mahasiswa kita. Okey. Takkan kajian tak tahu, takkan nak tak tahu, takkan TNC tak tahu, takkan pengetua kolej tak tahu. Jadi masing-masing tu buat dah masing-masing. Ustaz Kamil, kalau kita kata haram jual tanah, kita bercakap soal haramnya rasuah ni dah bertahun-tahun dah. Ulama pun dah bagi pendapat sampai letih dah. Tetapi yang paling kuat makan rasuah kita juga. Ini masalah dia. Ya, kes betul tanah yang hilang, kes tanah Musang King dan sebagainya. Ini kes baru-baru ni penguat kuasa ditangkap dan sebagainya. Rasuah ini telah dicakap haram berapa lama kita nak cakap dah. Tetapi diambil juga. So apa revolusi yang perlu dibuatnya? Saya nak sebutkan di sini. Itulah saya nak cakap. Selagi saya nak cakapnya tak cukup dengan fatwa tu, kena ada revolusi. Berasaskan inovasi. Benda apa yang patut buat? Fatwa tak jadi dah. Saya berpendapat begini, Tok Mot, saya melihat kepimpinan melalui teladan. Saya nak tanya, pemimpin ini mesti kena dulu. Maknanya pemimpin mesti ada willpower, mesti ada kekuatan dan sebagainya. Pertama, menunjukkan contoh yang baik. Keduanya, menguatkuasakan undang-undang. Cara lembut dah tak berguna dah. Sekarang ni, Tok Mot. Penguatkuasaan mesti dibuat. Tak kira jerung ke ikan bilis dan sebagainya, mesti dibuat dengan telus. Tak tanpa ada pilih kasih dan sebagainya. Kalau ini pun tidak berjaya dibuat, jangan harap kita nak bercakap perkara lain. Kalau Datuk tengok kepada negara-negara lain hari ini, apabila cara berhikmah itu tidak dapat dijalankan, maka undang-undang masuk. Boleh dengar ke Datuk ni? Boleh. Dengar. Bukan. Datuk tengok di negara Singapura, di negara China baru-baru ini, apabila disabitkan dengan rasuah, mereka dihukum dengan seberat-beratnya. Mampukah kita melakukan perkara sedemikian rupa? Ini persoalan dia. Okey. Betul nak revolusi tu. Siapa dia? Cikgu Amir ni. Nak sambung apa? Datuk kan dari segi revolusi tadi, maknanya saya kekal. Bukan setakat revolusi mental, tapi juga revolusi sikap. Kalau setakat mental, dia berhenti pada mental, tapi tidak pergi kepada sikap. Hilangnya keberanian, hilangnya kejujuran, dan akhirnya kita hilang daya saing sebenarnya. Kita hilang daya saing sebenarnya sekarang ni. Mungkin tadi kalau saya pada permat tadi, saya sebut berkaitan dengan evolusi dakwah yang berlaku daripada penceramah kepada influencer. Okey, betul. Kita ada influencer kita sendiri. Tapi kalau kita bandingkan, sekarang orang duk bandingkan follower. Kan? Memang kalau katakan seorang pendakwah, follower pendakwah dengan artis contoh, itu pun cukup dah. Memang jauh sangat. Ya, ada seorang artis tu dengan dia, apa kata orang tu, pengikut dia saja 4 juta. Ya, dia datang, kita pernah cuba untuk jemput dia datang ke program kita. Dia datang, dia lambai-lambai, dia minta RM10,000. Jadi ini satu satu perkara yang kita kena fikirkan supaya pendakwah kita tak syok sendiri. Sebab kena sentiasa berinovasi, mencari mencipta bagaimana untuk mengembangkan. Dan saya kira perkara sekarang ni dia agak terbuka sebab dengan adanya sosial media yang begitu rancak sekarang ni. Dan dalam masa yang sama, yang saya ingin tekankan adalah dari sudut kolaborasi ini. Orang muda, pendakwah muda perlu belajar bagaimana dia perlu untuk berkolaborasi. Kalau tidak, kita akan balik-balik sebagaimana yang disebut tadi, berkelahi, bertelagah dan sebagainya. Barulah nanti akan keluarlah muncul sebagaimana yang disebut tadi, ikon, uswatun hasanah yang boleh menjadikan satu daya tarik kepada orang yang bukan Islam
untuk mendekati agama. Itu. Okey. Betul. Oh, itu. Macam mana? Prof. Sambung dah, saya tak nak kemuka soalan dah. Sambung lah. Kita bincang. Tajuk kita ialah pendakwah kita sekarang memandangkan keadaan yang berada sekeliling kita perlu mempunyai inovasi yang kuat. Supaya dengan inovasi itu kita boleh membaiki kegagalan kita. Itu yang kita nak fokus tadi. Cikgu Amidi dah cerita macam mana mesti revolusi mental. Tapi bagaimana nak revolusi mental tu mungkin Prof, saya nak highlight beberapa benda penting. Perlu juga masuk dalam benchmark punya dashboard pendakwah. Kalau kita so-called diri kita kena wajib tugas dakwah ni. Ya. Atas diri kita. Kita cakap tentang dashboard kita. Tahu ialah kita cakap tentang diri kita. Zaman pandemik ni, Prof, yang kita perlu betul-betul fikirkan ialah pengajaran daripada pandemik dengan kesan yang berlaku di sekeliling adalah satu isu kritikal yang perlu kita addresskan betul-betul, sebab bukan sekadar kita baca hadis Quran saja. Ya. Dalam perjalanan ini ada orang yang mental breakdown. Ya. Revolusi. Macam mana mad'u kita, kadang-kadang di kalangan da'i sendiri pun mental breakdown. Mental health terganggu, keadaan terganggu, sakit. Jadi saya nampak kita dengan berfalsafah dan sebagainya, tapi kita berada dalam keadaan apa sekarang. Jadi ini kegagalan untuk memahami wakil dan bercakap. Kadang-kadang saya bimbang juga bila kita, kalau boleh kita kait Quran yang kita baca ni untuk kekuatan lagi dan memahami suasana semasa sekarang. Terutama anak-anak muda. 10, 30, 40, Prof. Yang dia antara lemah sementara nak membina kesempitan yang ada dengan tauhid. Ya. Jadi Prof, bukan dia lemah biasa. Ini dia hadapi dulu. Dan mereka ada kekuatan tauhid mereka. Tapi bayangkan kalau sekiranya kekuatan kita tidak begitu utuh. Bukan saja pelajar agama pun breakdown. Apatah lagi pelajar yang bukan daripada aliran agama. Saya nampak banyak yang pada saya kita breakdown. Lah sebab adanya basis agama tu dia pelajar-pelajar yang tidak ada basic agama. Belum cerita lagi dengan segala fahaman-fahaman yang mereka masukkan dalam grup dan komen-komen dan sebagainya. Yang kita betul. Pertama kita nak revolusikan the crib. Untuk draftkan satu wacana revolusi ni apa. Berapa lama timeline-nya? Kontennya. Boleh tak dimasukkan sesuai ke tidak? Generation gap. Prof Zudi 70 lebih. 50 lebih. Amidi mungkin 40 lebih. 10 tahun tu gap-gap itu berbeza-beza. Jadi untuk kita revolusikan tak sama nak revolusi da'i 50 tahun. Ya. Itu perlukan customize. Perlu customize. Kita kena understand dia need. Baru kita boleh fikirkan nak revolusi. Satu persatu. Dan revolusi ni dia mesti boleh diamalkan, dipraktikkan. Betul. Kita nak supaya dia dakwah dia jadi diberkati. Ya. Maknanya satu, kita sebagai role model. Yang kedua, nak kekal sebagai role model dengan hujan, kuasa, pangkat dan duit. Bukan senang. Sama ada kita betul atau kita difitnah, itu pun akan jadi masalah. Ya. Jadi majoriti tidak menggambarkan kebenaran sesuatu. Dia anti-find guilty. So banyak benda-benda begitu nak kena hadapi. Itu satu cabaran dia. Dan yang kedua ialah bagaimana nak membawa siapa di kalangan da'i yang kita macam Mursyidul Am barangkali. Tapi kalau nampak macam
urusan bin Nahar, kita tak nak ulama, ya pada pandangan saya adalah dia mesti siasi, rajulun yang ada, yang bawa Islam tu di pasar, kedai-kedai, di ekonomi. Bukan sikit. Bukan itu saja maksud saya. Ya. Ini tugas kita, Prof. Itu saya nampak tadi, revolusi mental satu, memahami revolusi mental breakdown satu yang kita kena. Dan lepas tu kita kena adakan program-program dan kalangan tertentu supaya kita address, classifiedkan isu ni. Sebab dia memang isu yang banyak. Kita tak jumpa kepala dengan dia punya echo sekarang ni. Kita kumpulkan semua dalam satu mangkuk. Dan kita sendiri pun jadi pening. Saya rasa kita pun tak tahu apa nak buat. Kita masih lagi duduk balik, Prof hal Prof, saya hal Prof, dan kita tak synergize benda ni. What should we do? Kita. Kalau tidak, kita habis masa 2 jam bercerita macam nak rak. Betul. Akhirnya hasilnya balik saya bila saya masuk usia 53 ni, Prof. Saya tak nak buat satu benda yang saya bercakap lepas. Saya fikir masa saya tinggal sikit. Kalau Allah izinkan saya hidup 70 tahun, saya ada baki lagi 17 tahun. Saya nak bagi produktif. Apa konsep saya boleh tinggalkan walaupun sedikit? Walaupun 10 sen. Prof, kita dah bercakap terlalu banyak dah, Prof. Yes. Saya ada orang cakap ni. Betul. Sebab saya tahu dia, Masya Allah. Tahu kenapa lawan tak bercakap kalau dia buat. Cakap ni dia tak buat. Buat dia boleh bercakap. Bila suruh dia buat, saya ingat kita boleh tengok macam mana suasana politik kita sekarang. Waktu jadi pembangkang lain. Sebab implementation adalah tukar. Beza, sangat yang berbeza. Jadi saya nak awal kita non-partisan, for sure. Asal kita untuk bagi manfaat pada semua. Bukannya pada Islam saja, Prof. Termasuk binatang-binatang sekali. Lepas tu dapat berkat daripada kita. Now, kita setuju revolusi mental kena buat. Kita kena fikirkan apa dia, mana dan bagaimana dan bila, Prof. Dan kita segmentizekan dia. Ekonominya, pengurusan Prof kami sebut satu isu niat yang disebutkan oleh Prof Ridwan. Barangkali keikhlasan, role model satu isu. Cikgu Amidi sebut perlu kita ubah ke arah lebih pemikiran lebih baik supaya ada kerjasama, supaya tidak kita bermusuh lagi dah. Sebab kita sombong, nak bongkak, nak takabur orang lain, kita saja betul. We don't have that. Kita dah berada dalam keadaan very critical now. Orang mati, 1000 orang bunuh diri, Prof. Betul. Tak kisahlah Islam tak Islam pun, nak cerita mental breakdown ni, Prof. Betul. Dan orang tak makan, orang tak minum, orang tak ada kerja sekarang ni. Kita yang makan gaji barangkali lain sikit. Orang yang penjaja apa tu, Prof. Kalau kita dia tak mau dengar, dia nak tepung, Prof. Dia nak pegang susu, dia nak pampers anak, dia nak sedikit obat. Jadi bila kita fikir, rasa ya Allah, manalah ustaz-ustaz kita ni, what have we done enough, Prof. Inilah Datuk ni kan. Ialah seronok dengan. Jadi kalau saya nak balik yang disentuh oleh Datuk Dr. Kamil tadi. Jadi kita saya tak cerita tentang MDN ni. Kita dalam usaha untuk mengumpul sekarang ni sudah ada 40 lebih pertubuhan bersetuju duduk sekali. Kemudian kita cuba nak cari satu kumpulan yang boleh merangka apakah dasar dakwah yang boleh membangunkan sebuah tamadun dalam masyarakat kita. Kita tinggal di retorik itu. Kemudian perlu ada satu majlis bersama. Itu pun pada dasarnya dia orang bersetuju. Dan perlu ada dana yang cukup untuk dakwah. Saya rasa macam Yadim sendiri. Kata Yadim itu Yayasan Dakwah Islamiah. Sepatutnya bila ditubuhkan, kerja dia dulu ialah mengumpul dana sebab dia yayasan. Kemudian sekarang ni bolehlah dia bagi dana tu. Itu kuatnya Kristian dan sebagainya. Jadi macam itulah macam Dr. Kamil sedar. Bila kita masukkan orang kita, para pendakwah di dalam satu grup tu. Jadi budaya lama masih lagi mempertidakkan orang. Macam Cikgu Amidi kata, tidak
tahu, nak menghargai orang lain. Itu benar-benar yang kita. Jadi revolusi itu jadikan dia yang komprehensif lah. Jadi masalahnya masalah masa kita kan. Jadi Tok Mon, saya nak tengok Tok Mon, bukan sahaja revolusi mental. Revolusi mental mesti disertai dengan revolusi undang-undang tu dulu juga. Dan seterusnya revolusi politik. Dia kena begitu. Maknanya revolusi mental ni tak cukup tu. Kalau tidak ada sesuatu yang boleh memberi kesan kepada mental dia. Dia perlu kepada satu revolusi undang-undang. Itu satu hal. Dan kemudian selepas itu perlu pada satu revolusi politik pula. Bukan semua perkara kita nak politikkan. Kita ni apa juga bidang semua nak dipolitikkan. Semua nak gain mileage, semua nak political mileage sebegitu. Tak kiralah pembangkang ke pihak kerajaan dan sebagainya, bukan. Jadi kalau semua dipolitikkan, ini yang menjadi umat Islam rusak hari ni. Itu yang saya kata. Orang lain berpolitik juga. Tetapi dia tahu bila masa dia. Tetapi kita ni tak kira masa, siang malam, tak ada kerja lain. Itu je. Cara nak menjatuhkan orang dan sebagainya dan menggunakan macam-macam perkara dilakukan. Jadi, saya nak sebutkan, revolusi mental Datuk Senu dah cakap lama dah ni. Ya. Malah ada buku. Dah cakap lama. Sampai ada buku dah, ada kan, untuk mengubah cara hidup orang Melayu ni. Sama juga Pendeta Zahbar, Dr. Zainal Abidin Ahmad pun banyak cakap dah. Dia menulis bagaimana rupa tak boleh berubah tapi perangai kena ubah. Itu revolusi mental, cakap soal sikap. Jadi saya nak sebutkan, dia nak merubah orang ni tidak cukup dengan kita nak merubah mental dia. Mental dia itu mesti dapat kita perbaiki sedikit supaya undang-undang masuk kepada dia supaya memberi pengajaran kepada mental dia dan akhirnya kepada mereka orang-orang politik atau pemimpin-pemimpin kita ni supaya dalam semua perkara jangan kita politikkan untuk mendapatkan sokongan undi dan sebagainya. Kalau ini kita tidak buat sampai bila-bila Datuk, kita bercakap situlah. Macam Datuk Syakir sebutkan tadi, soal ekonomi ni soal asas, soal besar. Missionary Kristian, dakwah Kristian berjalan begitu hebat. Semua menggunakan wang, bukan soal semua sukarela. Tak ada Datuk. Semua menggunakan wang daripada jutawan mereka. Ekonomi itu asas dan mesti digerakkan, suka ataupun tidak. Ya, betul. Bagilah siapa dia satu minit seorang lagi ni. Siapa dia nak? 1 minit saya bagi. Ya. Saya ini dapat berfungsi. InsyaAllah kita akan sokong atas, sebab saya nampak dakwah NGO adalah satu badan yang boleh bagi impact landscape masyarakat dan kita tidak berpolitik. Atas nama dakwah hablum minallah wa hablum. Dan kita buat, fikirkan sebaik mungkin yang boleh dan kita serah pada Allah atas niat mardatillah. Jadi saya yakin kita membetulkan semua diri kita dan kita jadi sebagai sikap landscape negara kita itu sendiri. Jadi kita balancekan apa yang disebut oleh Prof. Cikgu Hamidi, Prof. Kamil. Dari segala aspek kita bagikan kepala-kepalanya, kita usahakan sebaik mungkin. Sama ada kita berjaya atau kita dapat syurga, Prof. Itu je. Tak berjaya. Tapi yang Allah tanya, apa sudah kamu buat? Ini sudah kami lakukan. Ini yang kami boleh. Kami serahkan kepada engkau. Kerana engkau lah pemilik segala-galanya. Paling tidak kami dah letakkan fikiran kami, usahakan sebagai atas nama dakwah dan jihad. Seminit bagi saya. Okey, terima kasih Datuk. Dr. Kamil. Nak sebut sepatah lah. Walaupun hebat mana fizikal kita, idea kita, jiwa kita, tapi soal kerohanian ni kena beli tambahan. Jadi saya nampak tambahan maksudnya, kalau kita tak boleh tak baca surat khabar setiap hari, bagaimana sampai satu tahap orang tak boleh tak baca Quran setiap hari. Malah saya dengar ceramah Dr. Halim Muhammadi. Dia boleh khatam Quran seminggu sekali. Lepas dia baca 2-3 helai sebelum semaya, 2-3 helai lepas semaya. Dulu sebulan sekali dia kata dia baca satu juzuk
Sekarang boleh tingkat dan bagi terutama orang yang tahu bahasa Arab dan sebagainya, bukan baca sajalah, tadabbur dan sebagainya. Dan di sini kita ingat di mana kita, ke tengah, ke tepi. Dan saya ingat itu sebagai asas yang kuat untuk membawa kita kepada siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Okey. Cikgu Hamidi. Okey, baik. Saya ingat kalau katakan kita nak sebagai mungkin satu kesimpulan lah pada kita punya perbincangan pada petang ini, saya nak kembali kepada apabila Rasulullah SAW mengatakan bahawa terputus amalan anak Adam melainkan 3 perkara kan. Tentang ilmunya, tentang anak soleh yang mendoakannya, dan sekali tentang amal jariah, sedekah yang diberikan. Jadi sebenarnya kalau kita meneliti hadis ini dengan lebih mendalam, Rasulullah SAW mengkehendaki setiap umat Islam itu yang pertamanya dia menjadi pakar dalam ilmu yang dia boleh tinggalkan, yang boleh memberikan manfaat kepada umat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mestilah seorang yang mempunyai ekonomi yang teguh. Barulah dia boleh menyumbang kepada masyarakat, menyumbang kepada dakwah. Dan yang ketiga ialah dia perlu untuk memimpin ataupun membentuk keluarga dia. Keluarga dia ke arah jalan yang betul. Jadi ini sebenarnya adalah disebut sebagai pandangan sarwa untuk umat Islam. Kalau sekiranya setiap umat Islam dapat benar-benar menghayati hadis ini, saya ingat kita boleh keluar daripada kepompong retorik dan akhirnya kita menghasilkan inovasi dakwah. Wallahu a'lam. Okey. Datuk, sikit Datuk sebelum berakhir. Okeylah. Satu lagi inovasi dakwah Datuk. Kita perlu elakkan daripada sifat taksub Datuk. Ini kita taksub kepada kebenaran tak apa. Datuk ya. Tapi jangan taksub kepada manusia. Ini yang saya cukup bimbang gejala hari ini, ya, kalau kita tidak bendung bila kita taksub pada seseorang itu sehingga kita tidak dapat membezakan antara hak dan batil, benar dan salah. Ini masalah berat yang sedang berlega dalam masyarakat kita. Apa pun biar kita taksub kepada sesuatu betul yang benar. Kalau itu boleh dilakukan dalam inovasi dakwah kita, sekurang-kurangnya kita dapat membantu masyarakat kita. Tetapi kalau kita taksub dalam konteks yang berlaku pada hari ini, saya bimbang Datuk, seolah-olah ada yang kita tidak boleh sentuh figure tertentu dan akhirnya mereka berperang sesama sendiri. Saya amat mengharap sangat perbincangan kita ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Tuan-tuan sekalian, itulah perbincangan kami pada petang ini, dan saya cukup bergembira dengan perbincangan hari ini dan saya mempunyai hasrat yang tinggi. Mudah-mudahan segala apa yang kita bincang pada hari ini bukan saja dapat didengari oleh para penonton tetapi juga dapat diserapkan ke dalam oleh orang macam saya ni. Sebab saya rasa macam katalah semakin tua kita rasa semakin insaf dan berduka cita terhadap apa yang berlaku terhadap bangsa kita dan sebagainya. Jadi saya rasa khalayak-khalayak yang tua macam saya ni pun patutlah menyumbang dan tidak sangatlah memikirkan tentang apa pulangan yang patut kita terima. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini, dan setakat itu saya sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih kepada para panel kita yang sudi datang. Walaupun saya tak sempat nak jemput sendiri, sibuk sangat, minta Dr. Kamil yang uruskan. Dari segi orang panel-panelnya, saya minta beliaulah yang memutuskan, dan inilah hasilnya. InsyaAllah akan ada round-round yang lain lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.